Ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Misrin binti Radin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atas ucapan perasmian sebentar tadi. Minta maaf. Tuan-tuan dan puan-puan, video pelancaran program webinar Singgamata Let's Do Innovations, peringkat kebangsaan bagi tahun 2021 yang telah kita saksikan sebentar tadi telah disediakan oleh Jawatan Kuasa Montaj Webinar Singgamata, iaitu Ustaz Muhammad Asri bin Ishak dari Sekolah Integriti Kota Kinabalu dan Encik Muhammad Fauzi bin Zali dari College Vocational Kudat. Hadirin yang dihormati sekalian, kita beralih ke agenda yang seterusnya, iaitu pembentangan kertas utama program webinar Singgamata Let's Do Innovations peringkat kebangsaan bagi tahun 2021. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita menjemput pembentang sidang umum yang pertama, iaitu Dr. Muhammad Nasir Hajwamide, boleh kiranya kita bacakan terlebih dahulu serba sedikit mengenai biodata, penglibatan serta pencapaian beliau dalam dunia inovasi. Dr. Muhammad Sirhajuan Idek ialah pensyarah bahasa Inggeris yang mendapat pendidikan ijazah dalam bidang pendidikan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua TESOL dari Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya pada tahun 2011. Berkhidmat sebagai pensyarah bahasa Inggeris di College Vocational Kelingau dari tahun 2012, beliau merupakan rakyat Malaysia yang pertama memenangi SIMEO Australia Education Award pada tahun 2018 dengan geran berjumlah RM28,000 Malaysia melalui projeknya yang menggunakan teknik pengajaran bahasa menggunakan cerita etnik kaum-kaum di Sabah. Pada tahun 2019, beliau merupakan pemenang Estate Literacy Innovation Award dengan projeknya yang menggunakan visual sebagai perangsang kemahiran bertutur dan berfikir. Sebagai ketua kajian dan inovasi di kolejnya, beliau telah membimbing para pelajar dan guru di kolej itu untuk menyertai pertandingan inovasi dan persidangan penyelidikan di Eropah, Asia dan Oceania dan telah mencapai pelbagai kejayaan di peringkat antarabangsa. Beliau juga merupakan salah satu ahli pasukan kolejnya yang telah memenangi geran berjumlah RM46,000 Malaysia di pertandingan YSEMI Seed for the Future pada tahun 2020. Mereka menggunakan geran ini untuk melatih para guru dan pelajar dalam bidang STEM seperti robotik dan drone. Di samping itu, beliau juga merupakan finalis 2020 E-Learning Excellence in Teaching Award di European E-Learning Conference dalam talian Berlin, Jerman. Dr. Muhammad Sirhajuan Idek juga giat menulis buku. Antara hasil penulisan terkini beliau ialah Automatic Door Lock Opener for Hostel Students in an Attempt to Improve the Security of their Valuables dan banyak lagi. Beliau yang merupakan anak kelahiran tahun Busi Kota Belud, Sabah, merupakan ikon guru kebangsaan pada tahun 2017 dan ikon guru Tibet pada tahun 2020. Hadirin yang dihormati, majlis dengan penuh bangganya menjemput pembentang sidang umum kita yang pertama, Dr. Muhammad Sirhajuan Idek dari College Vocational Kelingau Sabah dengan tajuk pembentangan beliau Integrating STEM into your project ideation. Dipersilakan.
Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Sir Hajuan Irik. Jadi sebelum saya mula, saya akan mengucapkan terima kasih kepada pengerusi majlis Puan Nelly Kilop dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Mislin binti Radin, pengarah JPN Sabah, timbalan-timbalan pengarah, pegawai JPN dan pegawai-pegawai JPN dan PPD, para cikgu sekalian, dan juga tidak dilupakan Encik Jackson Sika, iaitu Presiden Persatuan Teknologi dan Inovasi Pendidikan Negeri Sabah kerana menganjur program webinar Singgah Mata. Jadi sekarang saya akan share skrin saya. Tajuk saya adalah Integrating STEM into your project ideation. Menerapkan STEM, iaitu Science, Technology, Engineering dan Matematik kepada project ideation. Ideation ini maksudnya perkembangan idea. Jadi saya punya slideshow dalam bahasa Inggeris tapi saya akan bercakap dalam bahasa Melayu dan juga sekiranya cikgu-cikgu, para penonton ada apa-apa soalan ataupun feedback boleh tulis di chat box YouTube dan saya boleh baca dari sini. Jadi apabila kita bercakap dengan STEM, saya rasa cikgu-cikgu sangat familiar dengan STEM, Science, Technology, Engineering, iaitu kejuruteraan dan juga Mathematics, Math. Dan STEM ini kadang-kadang kita rasa macam bila sebut STEM mesti cikgu Sains, cikgu Matematik ataupun cikgu ICT saja yang terlibat. Kalau cikgu-cikgu subjek lain dia tak relevan sangat. Ataupun macam saya cikgu bahasa Inggeris. Tapi sebenarnya STEM ini sebagaimana yang pendidikan Malaysia inginkan, dia adalah relevan dalam apa juga bidang. Dan setiap benda yang kita buat, kita boleh kaitkan dengan STEM. Apa yang akan saya buat pada hari ini ialah saya akan membentang berkenaan dengan STEM, tapi saya akan pecahkan dia kepada beberapa kategori. Kita agar saya dapat membentangkannya dengan lebih terperinci. Okey, sebab STEM ni dia ada satu umbrella yang besar dan di bawah dia ada banyak lagi STEM. Dan juga saya suka bila Datuk Dr. Mislin sebut pasal design thinking dan salah satu benda yang saya akan explain, bentang dalam sesi saya adalah design thinking secara ringkas. Jadi bila cikgu-cikgu tengok, cikgu nampak ada STEAM, STEM plus Arts yang paling famous sekali. Ada STEAMY, ada STEM, ada eSTEM, ada STEAM, Metals, GEMS. So all sorts of STEMs. So we're going to explore, kita akan tengok macam mana dia mempengaruhi kita punya ideation, iaitu perkembangan pendidikan. Apabila kita bercakap dengan STEM, typically selalunya orang akan fikir bila STEM dia adalah eksperimen sains, drone, robotik, coding, ya semua benda tu adalah STEM dan juga but STEM is a lot more than that. Dia punya lebih besar lagi skop dia. Dan ada juga skill set iaitu kemahiran yang kita ingin terapkan dalam bidang STEM. Sekiranya cikgu tengok dalam slide saya ni dia berbentuk bulat, circle. Dia macam kajian tindakan. Okey, mula-mula kita define, kita cari apa maksud ataupun kita cuba perjelaskan secara terperinci masalah ataupun soalan yang kita ingin kaji dan kita cari penyelesaian dan kita pilih satu penyelesaian dahulu dan kita cuba penyelesaian tersebut dan kita nilai sama ada dia berkesan ataupun tidak dan proses tu akan berulang lah. Jadi saya rasa konsep ni adalah sangat familiar bagi cikgu-cikgu sebab dia kajian tindakan, dia agak konsisten dengan kajian tindakan. Dan ideation adalah, kalau kita tengok definisi sini yang saya rephrase, the process of generating, developing and communicating ideas from conception to implementation or reality. Iaitu dia proses generating, menghasilkan idea, developing, memperkembangkan idea tersebut dan communicating ideas. Kadang-kadang kita ada idea tu macam dia sudah bagus, kita sudah perkembangkan dengan baik tapi kita ada masalah untuk communicating, untuk mengekspresikan idea kita sama ada daripada segi penulisan ataupun pertuturan. Jadi dia sayanglah ada idea tapi orang tidak faham
ataupun orang tidak sampai idea itu kepada orang sebab kita tak pandai untuk communicatekan idea tersebut. Daripada conception ni maksud dia peringkat awal kita memikirkan idea tersebut kepada sehinggalah reality. Okey, jadi kita akan tengok macam mana STEM tersebut, Science, Technology, Engineering and Math mempengaruhi ideation, iaitu proses perkembangan idea. Jadi STEM ini dia boleh masuk dalam apa juga bidang. Macam saya cikgu bahasa Inggeris, saya mengajar di College Vocational. Kalau cikgu tengok-tengok yang dalam slide saya ni pelajar saya dengan diorang punya projek inovasi diorang. Jadi dia boleh dalam bidang makanan dan kesihatan, dia boleh bidang pengangkutan ataupun dalam bidang peralatan elektrik. Jadi sepanjang sesi saya ini saya akan menggunakan contoh-contoh daripada pelajar dan guru saya dan juga diri saya sendiri sebab benda tu agak dia agak lebih credibility saya ada di situ untuk membentang menerangkan projek mereka untuk membantu menjelaskan lagi isi-isi ini. Okey, memandangkan kebanyakan para peserta adalah cikgu, jadi kita akan tengok juga dalam bidang pendidikan. Jadi kalau cikgu tengok di newspaper ni, ini adalah cikgu-cikgu di sekolah kami. Jadi pertama sekali teaching teknik. Dia inovasi, dia juga boleh dalam bentuk teknik. Mungkin cikgu-cikgu pernah terfikir ataupun sudah pernah buat teknik-teknik tertentu untuk mengajar. Jadi kita boleh masukkan STEM dalam bidang tersebut. Dia juga boleh dalam bidang bahan. Bahan ni paling selalulah kalau cikgu pergi conference, persidangan, cikgu pergi pameran. Banyak yang buat bahan-bahan kan daripada sama ada dia teknologi, berdasarkan teknologi macam software, website ataupun dia lebih kepada berbentuk fizikal modul ataupun board games. Dan juga inovasi bolehlah dalam bentuk educational project, iaitu dia bukan sangatlah teknik dan dia bukanlah bahan tapi dia satu projek. Okey, jadi benda tu pun agak besar lah kalau kita buat projek tersebut dan projek tersebut merupakan inovasi kita. Jadi dia ada pelbagai jenis. Dia boleh teknik, dia boleh bahan dan dia juga boleh projek. Teaching technique, teaching materials and educational project. Okey, untuk sesi saya pada hari ini saya akan kecilkan lagi kepada dua tujuan inovasi ataupun ideation. Pertama sekali, solving problems. Kita ingin menyelesaikan masalah. Jadi bila kita menyelesaikan satu masalah, dia melibatkan STEM sebab apabila kita mencipta sesuatu prototype, kita uji prototype tersebut dan kita uji lagi sehingga dan kita perbaiki sehinggalah kita berjaya mencapai satu prototype ataupun penyelesaian yang berkesan. Jadi di situ terdapat unsur engineering ataupun kejuruteraan. Macam dalam slide show ni dia kecil sikit, yang ni pelajar saya dia buat kotak lah. Kotak tu dia boleh buka dan kunci secara automatik. Dan pelajar saya ni dia buat pameran secara virtual untuk satu event anjuran Vietnam baru-baru ni. Jadi dia punya box tu untuk kalau orang yang nak simpan barang tu lebih-lebih lagi refugee ni macam pelarian. Orang yang macam bila ada natural disaster dia terpaksa keluar dari rumah tinggal tempat lain, dia boleh simpan barang dia dalam kotak tersebut. Jadi dia jaga dia punya bahan lah, tidak kena curi dan juga privacy. Jadi itu salah satu contoh, iaitu solving problem, menyelesaikan masalah. Tapi kadang-kadang kita mengkaji sesuatu, membuat inovasi untuk sesuatu yang sudah ada penyelesaian dan penyelesaian tersebut berkesan, tapi kita ingin mencari alternatif yang mungkin lebih baik daripada beberapa aspek. Finding better alternatives. Okay, dan bila kita bercakap berkenaan dengan finding better alternatives, better in what way? Dia baik daripada segi apa? Kadang-kadang kita sudah ada penyelesaian terhadap masalah tersebut, tapi penyelesaian tersebut dia tidak sihat untuk kita ataupun dia tidak baik untuk alam persekitaran. Jadi kita ataupun dia agak mahal. Jadi kita mencari, kalau dia mahal kita mencari alternatif yang lebih murah. Kalau dia membahayakan alam sekitar, kita mencari alternatif yang bagus untuk alam sekitar, tidak membahayakan alam sekitar. Ataupun kalau dia tidak baik untuk kesihatan, kita cuba cari sesuatu yang lebih sihat. Jadi kita mencari alternatif yang lebih baik. Finding better alternatives.
Jadi macam dalam slide show ni, yang pelajar saya ni dengan cikgu dia buat kimbo. Kimbo ni dia gabung bosol tu makanan yang popular di kalangan komuniti dusun, lebih-lebih di Keningau di mana populasi dusun dia tinggi, dan dia gabung dengan kimchi. Kimchi ni masakan Korea, dan di Malaysia Korea ni macam trend lah kan, cool lah makan makanan Korea ni. Jadi dia gabungkan trend terkini iaitu kimchi dan yang orang Malaysia suka, lebih lagi para golongan muda, golongan remaja, dan dia gabungkan dengan bosol, makanan tradisi yang biasalah makanan tradisi makin dilupakan. Jadi dia gabung, dia buat kimbo, dia namakan kimbo, kimchi bosol. Jadi dia punya tujuan dia tu untuk menarik perhatian orang untuk beli tu kimbo lah, sebab dia macam agak trendy, dia sesuatu yang baru, dan dia juga masukkan bahan-bahan yang baru rasanya. Jadi sini kita boleh tengok dia makanan sudah ada, bosol tu sudah ada, kimchi tu sudah ada, tapi dia cuba hasilkan sesuatu alternatif yang boleh memelihara warisan budaya kita, iaitu makanan tradisi. Dan di sini apabila kita membuat makanan, kalau kita buat produk makanan, dia ada risiko sebab produk makanan ni orang makan kan. Jadi kita tak nak bila orang makan dia rasa sakit kan begitu. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh hantar kepada lab ataupun makmal tertentu, adalah makmal tertentu yang kita kena bayar untuk dia analisa apakah kandungan produk kita tu. Jadi ini, dan di situ ada elemen step. Mungkin kita tidak boleh buat tapi kita boleh minta bantuan orang untuk buat, dan selalu kita akan bayarlah benda ni. Jadi di situ kita boleh nampak elemen STEM dalam kedua-dua tujuan ini, iaitu menyelesaikan masalah dan juga mencari alternatif yang lebih baik. Okey, jadi situ, first kali kita akan tengok STEAM. Dia ada banyak cabang-cabang, mungkin cikgu pening tengok dia punya cabang-cabang ni. Kita akan fokus yang warna biru dulu, STEAM, STEM plus Arts. Iaitu STEM, Science, Teknologi, Kejuruteraan, Engineering, Matematik, ditambah dengan Arts. Arts adalah seni. Jadi yang ini, STEAM ni pada tahun lepas, saya promote dulu kami punya team. Pada tahun lepas pasukan kita dari Sabah ni menjadi pasukan guru yang pertama di dunia lah untuk menang pertandingan YSEALI Seed for the Future. Dan kami menang pertandingan ni anjuran kerajaan Amerika Syarikat. Kami menang grant USD 11,090 dan dalam ringgit Malaysia lebih kurang 46,000 ringgit. Dan untuk grant tersebut, kami menang grant tersebut, kami cadangkan kami punya projek tu yang baru dalam peringkat cadangan adalah projek yang berkaitan dengan STEAM, iaitu STEM plus Art, STEM plus seni. Jadi cikgu boleh tengok, masa kami menang pertandingan ni, kami belum buat lagi projek ni, hanya sekadar cadangan. Kami hantar cadangan tersebut dengan bajet, kami minta USD 11,000 ringgit, lebih kurang 50,000 ringgit, dan dia bagi. Jadi kita tengok apa tu STEM sebenarnya. Okey, STEM cikgu-cikgu sudah tahu, ditambah dengan arts iaitu seni. Okey, jadi seni ni dia agak penting. Sebab seni ni adalah proses kreativiti. Dan dalam sesi saya akan pecahkan seni kepada 3 bahagian, iaitu estetik, kemahiran berkomunikasi, dan juga empati. Okey, jadi bila ada STEM ni macam ni lah yang kami buat di sekolah kami. Kami buat robot, kami buat aktiviti drone, kami buat elevator pitch. Elevator pitch ni macam orang jual dia punya inovasi. Dia jual inovasi dia, macam yang cikgu tengok dalam gambar tu, hakim tu dia menilai lah. Dan juga 3D pen ni pen tiga dimensi, pencetakan 3 dimensi. Yang ni biasalah ni, emerging teknologi yang makin popular pada masa kini. Jadi apa yang kami tekankan dalam projek kami itu iaitu seni dalam STEM. A for aesthetic. Kalau cikgu-cikgu tengok contohnya makanan. Bila kita tengok makanan, kenapa kita perlu makan? Kita perlu makan sebab kita perlukan tenaga, kita perlukan nutrisi, dan kalau dipikirkan betul, kita tak payah pun makan semua jenis makanan, pelbagai rasa, pelbagai aroma, pelbagai bentuk dan rupa. Kita boleh je makanan asas, macam makan nasi kosong ke, makan daun-daun ke. Tapi dalam dunia ni
kita sentiasa mencari makanan yang dia ada pelbagai rasa. Dia bentuk dia bagus, dia bau dia bagus dan kita campur-campur makanan tersebut. Kenapa? Sebab itulah estetik. Manusia suka benda yang appeal kepada dia punya senses, deria dia. Dia punya deria hidung, deria lidah dia dan mata dia, dia suka macam tu. Jadi di situlah ada peluang, di situlah kenapa kita sentiasa menghasilkan inovasi dalam bidang makanan. Sebab estetik, sebab manusia sentiasa suka benda yang ada nilai estetik, yang menarik deria mereka. Okey, kalau tak kita boleh makan je dengan makanan yang asaskan, macam makan daun-daun pun boleh hidup, makan nasi kosong pun boleh hidup, minum air kosong pun boleh. Tapi kita sentiasa mencari sesuatu yang sentiasa excite kita, yang membuatkan kita rasa excited. Makanan dia ada bentuk, ada aroma, ada texture, ada rasa yang pelbagai. Dan dia juga sama dengan bangunan. Kalau bangunan, kenapa kita perlukan bangunan? Tempat kita berteduh, tempat tidur, tempat kita simpan barang. Dan kalau dipikirkan betul, kita boleh je buat bangunan yang semua sama bentuk. Asalkan fungsi dia sama saja kan, untuk pelindungan, untuk simpan barang. Tapi kita sentiasa design ataupun mereka bangunan yang pelbagai bentuk. Macam-macam bentuk dia. Bentuk inilah, bentuklah. Kenapa? Sebab kita suka benda tersebut. Manusia suka benda yang appeal, yang menarik deria mereka, iaitu penglihatan, pendengaran, hidung, lidah dan sebagainya. Dan juga sentuhan, touch. Okey, jadi itulah pentingnya estetik. Jadi bila cikgu buat inovasi, cikgu buat inovasi, kalau cikgu buat inovasi, cikgu tidak juga mau buat inovasi yang bosan kan. Macam kalau dia kotak permainan, dia kotak yang warna putih saja, asalkan ada functionality dia ada, dia boleh beroperasi, okeylah. Cikgu sentiasa buat inovasi yang dia ada color-color, mungkin dia ada music, okey, mungkin dia ada pelbagai lah, dia ada berbagai bentuk. Kenapa? Sebab itulah estetik. Jadi bila cikgu buat inovasi atau cikgu latih pelajar cikgu untuk buat inovasi ataupun cikgu-cikgu lain, cikgu utamakan estetik. Okey, jadi kadang-kadang kita sudah tahu benda tu tapi mungkin kita tak terfikir sangat. Dan kedua sekali adalah art of communication. Kadang-kadang kita ada idea yang bagus. Idea kita tu sangat bagus. Lagi bagus dari idea orang lain. Tapi kita tidak mampu untuk menampaikan idea kita dengan kreatif, dengan lebih clear, yang jelas dan juga meyakinkan. Jadi bila kita tidak mampu berbuat sedemikian, dia sayanglah orang tidak faham ataupun orang tidak tertarik. Sedangkan idea kita tu sangat hebat. Okey, jadi itulah bila kita pergi mana-mana pertandingan perniagaan, pameran inovasi ataupun mana-mana perniagaan yang berjaya, adalah perniagaan yang berjaya menampaikan idea mereka dengan berkesan, dengan jelas dan juga dengan kreatif. Dia kena kreatif. Kalau dia tak kreatif, dia bosan. Dia kena jelas. Kalau macam dalam 3 minit, 5 minit cikgu bercakap tapi orang masih tidak faham, bermakna dia tidak jelas. Okey, jadi dia kena jelas. Kalau dalam masa 10 saat, 30 saat cikgu terang idea cikgu, semua orang faham, semua orang tahu apa idea cikgu, bermakna dia sangat jelas. Dan juga dia kena meyakinkan. Tapi dalam masa yang sama, komunikasi dia bersifat dua hala. Komunikasi ni bukan kita saja yang bercakap. Kita bercakap, orang lain dengar. Ataupun orang lain bercakap, kita saja dengar. Dia dua hala lah. Bila kita bercakap, kita kena juga mendengar. Bila kita bercakap terang-terang, orang akan bagi feedback, orang akan bagi kritik. Jadi kita kena juga ada kemahiran untuk menerima feedback dan juga kritik dan juga respon pada kritik-kritik tersebut. Feedback ataupun soalan. Itu adalah sangat penting. Jadi macam saya rasa cikgu-cikgu mahir juga dalam bidang ni. Kalau macam saya cikgu bahasa, memang benda ni penting lah. Kalau komunikasi dia kena dua hal lah. Dia tak boleh kita bercakap bila orang bagi feedback, kita tak nak dengar, kita rasa marah, kita rasa orang tu macam mengada-ngada. Jadi dia tidak dua hal lah sudah. Dia sayang bila kita bentang idea kita, orang bagi feedback, bermakna dia feedback tu dia boleh membantu. Okey, dan kita kena analytical lah, kita kena analisa. Tidak semua feedback boleh membantu. Mungkin ada feedback yang tidak sesuai, kita boleh entahkan. Okey, macam contohnya pembentangan webinar ni, ada cikgu-cikgu yang membentang, jadi ada penonton yang bagi feedback. Dan cikgu-cikgu yang membentang tersebut seharusnya menerima feedback tersebut, respon kepada soalan-soalan dan feedback. Jadi itu adalah art of communication. Okey, dan art yang paling last adalah empathy. Apakah empathy? Empathy ni, Datu Dr. Mislin ada sebut tadi kan, design thinking, dan juga salah satu state yang pertama adalah empathy, empati. Empati ni adalah
kita punya kemahiran ataupun ability kita untuk memahami apa yang orang rasa secara emosi, secara fizikal. Putting yourself into other shoes. So kadang-kadang selalu kita buat inovasi ataupun apa-apa yang kita mau buat, kita mau bantu orang tapi kita tidak faham orang tersebut. Okay, kita tidak faham apa yang mereka rasa, apa yang mereka fikirkan, kita mau bantu dan kadang-kadang kita rasa marah. Kenapa ni kita mau cuba bantu tapi tak berkesan, kita cuba bantu tapi respon orang tak baik. Sebab kita tak ada empathy di situ. Kita tidak memahami apakah perasaan ataupun emosi mereka. Sebab manusia dia ada emosi. Dia rasa malu, dia rasa takut, dia rasa tidak selesa, dia rasa dihargai. Jadi kita kena empathize. Kita kena ada empathy untuk memahami orang tersebutlah. Jadi putting into people's physical needs. Jadi di sini saya akan ambil contoh bisnes. Jadi ada satu bisnes, ini adalah salah satu perniagaan ataupun syarikat yang berjaya menggunakan empathy dalam proses perkembangan idea mereka. Jadi ada satu syarikat tersebut PillPack. PillPack ni dia farmasi. Selalu kalau cikgu-cikgu beli ubat, farmasi ataupun di hospital, apa yang cikgu rasa? Kadang-kadang kita mau pergi ambil ubat, kita kena berbaris panjang, and then bila kita sudah ada ubat tu, kita kena tengok bila dia punya expire date dari semasa ke semasa, and then kita kena tengok berapa jumlah pil yang kita kena makan. Kalau pagi tu, kalau banyak-banyak pil tu, ada 3 pil, and then 3 pil tu 3 pil yang berbeza, dia ada jadual je, and then kita kena tengok sebelum makan ke selepas makan. Jadi PillPack ni dia dapat memahami masalah pelanggan dia. Dia rasa inilah semua yang pelanggan tersebut rasa. Jadi dia punya jalan penyelesaian tersebut, dia cipta satu, kalau tengok dalam gambar ni, dia cipta satu mesin, and then mesin ni dia hantar. Jadi orang tidak perlu ke farmasi dia hantar pergi rumah. Dan bila dia hantar pergi rumah, ubat-ubat tersebut, pil-pil tersebut sudah pun dalam paket macam yang cikgu tengok di gambar ni kan. Macam cikgu tengok di gambar ni kan. Okey, cikgu tengok di gambar ni, dia ada masa sudah jam 8 hari Khamis, inilah pil-pil yang perlu dimakan, and then dia keluarlah macam ni. Jadi pelanggan tersebut boleh tengok, and then dia boleh nampak, okey, inilah ubat yang saya makan, dia tinggal makan saja. Okey, sudah ada masa semua. Jadi bila syarikat ni membuat begini, dia berjaya menaikkan pendapatan mereka sebab dia berjaya membantu orang kan, dia berjaya faham apa masalah orang, apa yang mereka perlukan, dan dia cipta penyelesaian yang memang agak simple tapi dia sangat membantu. Jadi inilah contoh design empathy dalam memperkembangkan idea kita. Okey, kita tengok yang seterusnya, Airbnb. Jadi Airbnb ni dia sangat famous sebelum pandemik tersebut. Saya rasa bila cikgu pergi mana luar negara ke ataupun di Malaysia, cikgu tempah bilik melalui Airbnb je. Jadi Airbnb ni mula-mula dia lancarkan syarikat dia tidak berapa berjaya. Bila dia fikir-fikir, bila dia tengok kenapa dia tak berjaya, bila dia interview para pelanggan, baru dia sedar yang gambar-gambar dalam website dia, gambar-gambar bilik tersebut, dia gambar yang tidak jelas, kualiti dia tidak bagus, dan dia juga tidak cukup gambar tersebut. Jadi yalah, bila kita mau tempah sesuatu bilik, kita mau tengok gambar yang cantik dan kita mau tengok seluruh angle bilik tersebut. Jadi dia ubah konsep dia inovasi dia dalam website dia letak gambar yang cantik-cantik. Dia ambil gambar yang cantik-cantik dari pelbagai angle, dia letak tersebut supaya pelanggan boleh tengok bilik yang dia tempah tu macam mana bentuk rupa dia. Jadi bila dia buat sebegitu, dia sangat membantu dari syarikat tu lah Airbnb. Airbnb ni dia sangat berjaya lah selepas tu. Mungkin selepas pandemik tu dia mengalami masalah sedikit, tapi di situlah peluang inovasi kan. Selepas pandemik ni ada banyak peluang inovasi kita boleh laksanakan untuk memenuhi keperluan yang baru. Yang ni macam pelajar kami lah. Pelajar kami ni beberapa tahun yang dulu dia pernah cipta jaket. Jaket tersebut untuk budak-budak. Kalau pelajar pakai, kalau parents, ibu bapa pergi shopping mall ke hospital ke, dia bawa budak, ramai orang kan, dia takut budak dia hilang. Jadi dia cipta jaket tersebut untuk budak pakai. Jadi bila budak tu dia kena ambil ataupun dia berjauhan dengan ibu bapa dia akan bagi alert lah. Ada alerting system untuk bagi tahu dia punya parents dia ataupun bagi tahu orang ramai yang dia dalam bahaya ataupun yang dia tengah diculik. Jadi bila buat ni, bila dia buat jaket,
dia cipta sesuatu jaket, tapi bila dia cipta sesuatu jaket, apa yang cikgu rasa perlu kita ambil perlu consider? Kita perlu consider jaket yang cantik. Sebab ibu bapa akan beli jaket yang cantik, budak-budak pun dia suka pakai jaket yang dia rasa cantik lah. Bila dia pakai dia rasa cantik, dia rasa cute. So, kalau dia buat jaket yang ada beroperasi, sangat canggih tapi dia tak cantik, orang tak akan beli juga. Okay, jadi itu adalah contoh estetik ataupun contoh STEAM dalam proses pemikiran idea kita. Jadi saya juga ingin bercakap mengenai dengan Wisely Seed for the Future ni. Yang ini cikgu boleh menang. Wisely Seed for the Future ni dia adalah pertandingan yang dianjurkan oleh Amerika Syarikat, kerajaan Amerika Syarikat setiap tahun untuk YSEALI, Young Southeast Asian Leader Initiative. Dia hanyalah untuk negara mereka yang berada di negara Asia Tenggara. Jadi Malaysia adalah negara Asia Tenggara, ada 10 atau 11 negara Asia Tenggara. Okey, jadi dia bukan pilih satu pemenang saja cikgu. Dia pilih berapa pemenang? Dia pilih 25 pemenang daripada setiap tahun, 25 pemenang. Jadi peluang untuk cikgu dapat geran tersebut sangat tinggi. Dan dia ada jumlah maksimum. Cikgu boleh apply geran tersebut, jumlah maksimum dia USD 15,000. USD 15,000 macam RM60,000 Malaysia. Yang tu maksimum. Okay. Yang itu maksimum. Cuma kalau cikgu boleh apply juga yang rendah daripada 15,000. Macam kami mohon 11,000 USD. Bila projek tersebut diterima, dia bagi grant sama jumlah dengan yang kita mohon. Jadi kalau dia ada jumlah maksimum, contohnya dia letak jumlah maksimum USD 15,000 ringgit. Jadi cikgu janganlah pergi 17,000 USD, 20,000 USD sebab itu sudah lebih dia punya jumlah maksimum. Tapi cikgu jangan apply terlampau rendah. Contohnya cikgu boleh dapat 10,000 USD tapi cikgu apply 2,000 USD je sebab cikgu rasa takut. Nanti kalau tinggi-tinggi ni nanti tak dapat. Jadi kalau dia terima, dia akan bagi itu saja. Dia akan bagi USD 2,000. Sedangkan cikgu boleh dapat USD 10,000. Tapi dalam masa yang sama, kalau cikgu apply tinggi, macam kami apply USD $11,000, jumlah yang paling tinggi antara semua pemenang, cikgu kena ada bajet yang meyakinkan. Bajet yang menunjukkan cikgu memerlu 11,000 USD. Jadi tak bolehlah macam cikgu dalam permohonan cikgu letak USD 10,000. Tapi bila letak bajet situ USD 3,000 saja. Jadi kemungkinan dia tidak akan terima lah sebab dia tidak konsisten dengan yang tu. Okay, jadi yang inilah geran yang kami menang ni. Kami buat entrepreneurship drone dan di sekolah kami buat makerspace. Dengan duit yang kami ada tu kami renovasi satu bilik tersebut untuk jadi makerspace. Okay. Makerspace ni macam ruang untuk kita buat inovasi lah ataupun dengan aktiviti STEM. Okay, dan ada juga satu geran, yang ni geran kami yang pelajar kami yang menang. Kalau cikgu tengok sini ni 3 orang Sumandak ni pelajar kami lah, pelajar perempuan. Okay, jadi diorang ada apply untuk projek yang sama. Cikgu tengok geran yang diorang menang USD $1,000 daripada The Awesome Foundation. Kalau cikgu Google saja, cikgu nampak tu The Awesome Foundation. The Awesome Foundation ni dia ada satu persatuan yang berpusat di Amerika Syarikat yang dia bagi grant. Dia bagi grant 1,000 satu bulan, tapi dia bukan satu grant saja. Dia ada banyak chapter. Chapter maksudnya ada pelbagai bahagian. Okay, ada pelbagai bahagian dan cikgu tengoklah bahagian apa. Dia bahagian STEAM, macam kami apply STEAM, dia ada bahagian library, ada bahagian disability untuk pelajar orang-orang khas, keperluan khas. Dia ada bahagian vegan, tahu vegan kan, yang orang yang makan sayur, vegan lah. Jadi ada banyak chapter tersebut. Jadi yang pelajar ni, yang kali ni kami hantar pelajar untuk apply grant tersebut dan mereka dapat USD 1,000, lebih kurang 4,000. Dan untuk projek ni juga kami pernah tahun lepas bulan Disember kami jadi panelis di satu conference di China. Jadi kami jadi panelis masa tersebut. Kami bagi talk lah. Secara virtual, kami tidak pergi China tapi dia secara virtual, secara hybrid. Jadi cikgu boleh tengok juga conference team. Jadi conference macam ni dia
dia percuma, dia tidak bayar. Okey, jadi cikgu boleh tengok kami bertiga tu dalam gambar tu pun dia ada dalam tulisan China lah, sebab dia satu conference yang di China, dan masa kami bagi talk tersebut dia ada penterjemah. Dia terjemah daripada bahasa Inggeris sebab kami cakap dalam BI kepada bahasa Mandarin sebab dia punya penonton tu dia tak faham bahasa Inggeris sangat. Jadi itu adalah STEAM. Saya sudah hijaukan STEAM. Okay, STEM plus art. Dan untuk yang seterusnya ini STEAM tadi yang saya sudah bincang tu, STEM plus art. And then untuk yang seterusnya kita akan pergi STEAMI. STEAMI ni apa pula? STEAM ini STEM, Science, Technology, Engineering and Math plus Invention and then plus Entrepreneurship. Okay, jom kita tengok. Jadi STEAM ini dia ada 4 proses. Kalau cikgu-cikgu tengok di sini, dia ada Scientific Method, Engineering Design, Invention Process and Entrepreneurship Process. Dia ada cara saintifik, method saintifik, rekaan engineering, rekaan kejuruteraan, proses invention, reka cipta dan juga entrepreneurship. Entrepreneurship dia apa cikgu? Entrepreneurship dia keusahawanan. Jadi dia ada 4 proses, bermakna kita ada 4 peranan, iaitu kalau scientific method ni kita ala-ala scientist. Kalau engineering design kita ala-ala engineer. Kalau kita invention process kita ala-ala pereka cipta lah. And then entrepreneurship ni kita usahawan. Okay, jom kita tengok kejap. Okay. Jadi bila, okay, saya minum air dulu. Sorry, excuse me. Okay. Jadi sini saya minta maaf lah, dia sangat semak. Sebab saya cuba squeeze semua benda ni. Jadi dia ada 4 proses. Kalau cikgu-cikgu tengok, kita mula dengan fasa pertama, iaitu scientific method. Bila cikgu tengok scientific method ni, benda yang kita buat adalah ask a question, tanya soalan. Bila kita tanya soalan, kita buat research, and then kita buat hypothesis, and then kita punya hypothesis ni macam teori kita lah. And then kita test the hypothesis, kita check teori kita. And then kita analisa keputusan dan kita berjaya dapat kesimpulan. Okay, tapi kalau cikgu tengok, dia bermula dengan ask a question, bertanyakan soalan. And then untuk fasa kedua, dia tidak bermula dengan ask a question, dia receive the problem. Bermakna kita menerima satu masalah yang sudah wujud, yang sudah diketahui dan kita cuba kaji saja masalah ni lah. Jadi kita buat kajian dan kalau cikgu tengok yang nombor 4 saya warna merahkan, dia adalah proses fasa pertama iaitu scientific method. Bila kita buat engineering design, kita kena cari, kita kena buat soalan and then kita kena kaji kita punya teori. And then paling last sekali kita akan cipta satu penyelesaian dan kita sentiasa prototype lah. Dan prototype tersebut kita sentiasa perbaiki dari masa ke semasa. Okay, jadi itu engineering design. Dia bermula dengan menerima masalah yang sudah wujud. And then kita tengok fasa ketiga, invention process. Kalau invention process, dia bermula dengan find a problem, mencari masalah. Jadi dia sangat berbeza. Kalau yang sebelum ni engineering design, receive the problem. Bermakna kita menerima masalah yang sudah ada, sudah diketahui. Okey, semua orang sudah tahu, sudah ada kajian berkenaan dengan masalah tersebut. Tapi untuk invention kita tidak menerima masalah, kita mencari masalah. Masalah tersebut memang dia sudah wujud, cuma kita tidak tahu, kita tidak sedar masalah tersebut, ataupun masalah tu kita tahu tapi kita tidak tahu apa punca masalah tersebut, apa dia punya root cause dia, punca utama dia. Okey, jadi daripada invention process ni kita kita punya cari penyelesaian lah kan. Kita cari penyelesaian and then kalau cikgu tengok yang nombor 4 dia berurang engineering design. Proses sebelum ini iaitu kita mencipta prototype dan kita sentiasa cuba menambahbaikkan lah. And then kalau cikgu tengok nombor 5, nombor 6 dia bercakap pasal hak cipta. Sebab invention ni dia bukan innovation. Invention ni kita mencipta sesuatu yang baru. Jadi bila kita mencipta sesuatu yang baru, kita kena consider pertahankan penciptaan kita dengan hak cipta iaitu intellectual property. Yang ini kalau kita pergi cuba patentkan produk kita kan, kita pergi MyPo, kita bayar duit, kadang-kadang kita menang grant untuk patentkan kita punya inovasi tersebut supaya dia tidak kena curi. Kalau tak kita ada idea tersebut, dia boleh kena curi ataupun ada orang lain yang datang yang
muncul dengan idea tersebut, kita tidak boleh claim sebab kita tak ada dokumentasi, kita tak ada hak reka cipta. Okay, jadi dia bermula dengan find a problem. And then bila cikgu sudah ada inovasi, cikgu akan kita pergi ke peringkat yang seterusnya iaitu proses entrepreneurship, keusahawanan. Jadi bila kita sudah ada inovasi tersebut, kita mungkin mahu mencari keuntungan ataupun macam kita cikgu, kita sudah ada kerja, kita mungkin ada etika tertentu, tapi kalau kita latih pelajar kita mahu pelajar kita jadi usahawan. Jadi kita latih, jadi untuk entrepreneurship proses ni dia keusahawanan, kita bukan lagi mencari masalah sebab kita sudah ada masalah dan kita sudah ada penyelesaian kepada masalah tersebut, invention, inovasi kita sudah ada, kita mencari peluang. Peluang apa? Peluang untuk memasarkan kita punya inovasi. Okay, jadi kalau cikgu tengok ni 1 hingga 10 ni dia berkaitan dengan memperkembangkan bisnes. Okay, kita perkembangkan bisnes, kita cari marketing strategi, kita cari kita punya marketplace dan sebagainya. Jadi kalau cikgu tengok lagi 4 proses dan 4 proses ini bermula dengan fasa yang berbeza. Untuk scientific method, kita tanya soalan saja. Kita tanya soalan, kita belum cipta apa-apa lagi. Kita tanya soalan sebab kita nak tahu jawapan dia. Untuk engineering design, kita menerima masalah yang sudah wujud, yang sudah orang ramai sudah tahu. Para saintis, para pengkaji sudah mengkaji masalah ni. Jadi kita menerima masalah yang sudah wujud dan kita cuba selesaikan. Engineering design. Untuk invention process, kita tidak menerima masalah, mungkin masalah tersebut kita cuba cari masalah, mana lagi masalah yang kita harus selesaikan. Kita cari masalah. Memang ada masalah, ada something wrong. Tapi kita tidak sedar atau kita tidak tahu apa punca masalah tersebut. Jadi kita mau cari tu punca masalah supaya kita dapat mencipta dia punya penyelesaian. Jadi untuk fasa yang paling last sekali, kita sudah ada masalah, kita sudah ada penyelesaian yang berkesan untuk masalah tersebut sebab kita sudah uji semuanya, kita mencari peluang untuk memasarkan kita punya inovasi tersebut. Jadi itulah 4 proses tersebut. Jadi saya akan gunakan projek pelajar saya untuk menerangkan dengan lebih jelas. Contohnya yang macam ini pelajar saya Karen Howe. Jadi Karen Howe ni dia pelajar pendidikan awal kanak-kanak. Jadi dia buat satu kajian. Kajian dia why did the children consume less fruit? Kenapa budak-budak tidak makan buah, kurang makan buah? Tu dia punya soalan sebab dia buat research kan. Sebab dia pelajar pendidikan awal kanak-kanak, jadi dia punya research tu, kajian dia berkenaan dengan budak lah. Jadi dia mahu tahu saja kenapa mereka kurang makan buah. Jadi bila dia buat kajian dia, bila dia tanya budak-budak ni, biasalah buah dia cakap tidak sedap dan tidak menarik. Jadi dia punya teori tu, hipotesis dia jus buah. Sebab jus buah ni dia pelajar budak-budak ni dia suka minum jus. Kalau dia main-main dia akan rasa haus, memang dia akan minum. Jadi dia buat jus buah. Yang ini dia punya jus buah ni simple saja. Jadi dia bagi dengan budak-budak tersebut lah. Jadi dia rasa memandangkan budak-budak ni suka minum jus. Bila dia minum jus, contohnya dia minum jus tembikai. Jadi dia akan kaitkan jus tembikai dengan buah tembikai, buah yang sebenar. Jadi mungkin akan membantu menaikkan minat dia untuk makan buah tembikai sebab dia suka minum jus tembikai. Jadi itu dia punya hipotesis dia. Dan bila dia buat kajian tu macam ada peningkatan lah. Macam dia punya dapatan tu macam dia ada kaitan. Bila budak-budak tu dia minum jus buah, dia akan minat makan buah yang dia suka minum jus tersebut. Jadi kalau cikgu-cikgu tengok dalam proses pertama, scientific proses, dia tidak mencipta sesuatu inovasi lagi. Macam jus buah tu bukanlah inovasi sangat. Ataupun itu bukan fokus dia. Dia cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan dia. Jadi untuk peringkat ni kita baru ask a question. Bertanyakan soalan dan kita mencari jawapan kepada soalan tersebut. Untuk peringkat seterusnya, engineering process, kita menerima masalah. Contohnya, pelajar kami ni Ian Chan. Ian Chan ni dari culinary art, seni culinary. Jadi dia mahu cuba membantu mengurangkan obesity di kalangan remaja. Jadi obesity, adakah itu sesuatu masalah yang baru bagi kita? Bukan. Dia adalah masalah yang sudah ketara dari satu dunia. Satu dunia sudah tahu kita mengalami masalah obesity. Ya, sebab sudah kita tengok majalah, surat khabar, kita tengok TV, di internet dan banyak sudah kajian-kajian yang mengatakan obesity adalah satu masalah dan juga satu masalah di kalangan
para remaja, sebab ialah budak-budak sekarang ni dia suka makan benda-benda manis, fast food dan sebagainya. Jadi kalau cikgu tengok dalam peringkat ini, dia receive a problem. Dia cuba menyelesaikan masalah yang sudah wujud, yang sudah diketahui, yang sudah ada di media dan juga dalam kajian. Okey, jadi dia cuba cipta bar lah. Bar ni, granola bar ni, macam cikgu tengok gambar sini ni kan, beginilah granola bar kan. Dia bar, dia energy bar. Energy bar ni dia memberi tenaga, dia bagus untuk kesihatan tapi dia tidak, kalori dia rendah. Jadi dia cuba buat bar ni, kalau di Sabah ni, kalau macam budak kami memang suka dia buat, dia cuba letak granola bar tarap ataupun, and then dia cuba eksperimen dengan jackfruits. Jadi dia cuba sebab dia rasa yalah, para remaja dia suka makan snack kan. Kalau dia di sekolah dia suka makan snack. Mungkin kalau dengan granola bar ni dia akan makan dan dia bagus untuk kesihatan mereka lah. Mungkin tidak boleh mengelakkan mereka dari mengalami masalah obesiti. Jadi kita tengok yang seterusnya. Okay, invention process, kita tidak menerima masalah, receive a problem, kita find a problem, mencari masalah. Jadi ini pelajar kami Akmal Haji dari teknologi automotif. Bila sebut automotif, memang dia belajar berkenaan dengan kereta. Jadi masalah yang dia cuba selesaikan ni, kalau pergi kereta di gearbox tu, setiap kali mereka cuba keluarkan gearbox, masa latihan praktikal, dia kena pergi bawah kereta macam ni lah dalam gambar ni. Dia kena pergi bawah kereta, dia rasa penat, bahaya untuk kita punya posture kita, untuk badan kita, dia agak bahaya. Jadi masalah tersebut, dia rasa itu satu masalah yang sangat spesifik. Jadi masalah tersebut mungkin ramai kita yang tak tahu. Macam saya dah tahu yang ini masalah sebab saya tak buat benda ni. Jadi tapi untuk dia satu masalah, dia nampak situ satu masalah, jadi dia cuba cipta satu alat yang ini, alat yang mungkin simple saja, dia mechanical, alat yang agak mechanical. Jadi alat ni kalau cikgu tengok gambar yang terakhir ni, tidak payah lagi orang pergi bawah tu kereta kan, orang tu pergi tunduk macam ni. Dia masukkan di bawah kereta, dia keluarkan gearbox tersebut dan daripada situ dia angkut pergi meja kerja. Dan dia punya alat ni dia boleh turun naik lah. Jadi di situ dia boleh adjust dia punya tinggi tu, and then dia boleh adjust lagi tinggi dia supaya dia boleh diangkat ke meja kerja. Jadi tak payahlah kita pelajar tersebut dia rasa penat-penat, dia sakit-sakit untuk buat benda tersebut secara manual. Jadi kalau kita tengok di sini, ini adalah contoh di mana kita mencari sesuatu masalah. Kita nampak sesuatu masalah, kita ada pengalaman, berdasarkan pengalaman kita, memang kita rasa benda ni masalah. Jadi kita cuba menyelesaikan tersebut. Okey. Jadi untuk yang paling khas adalah mencari peluang untuk memasarkan kita punya inovasi. Macam ni kami punya pelajar Terence Fong, dia dari pemesanan industri, dia ada cipta yang ni lah, mesin fogging ni kan selalu kalau di sekolah mana-mana kita kena fogging. Cuma yang dia cipta ni, dia cipta yang lebih murah, yang lebih mudah untuk digunakan, dalam masa yang sama dia boleh spray jumlah yang agak banyak lah. Jadi bila dia buat inovasi ni, dia pernah juga menang pertandingan. Dan dulu di tempat kami itu di Keningau tu, dia adalah sekolah-sekolah orang kampung yang upah dia untuk guna inovasi dia ni untuk spray dia punya untuk spray tempat dia orang lah. Jadi di situ kita boleh tengok dia fokuskan dengan mencari pasaran untuk dia punya inovasi. Okey, jadi bila kita bercakap pasal keusahawanan, selalu benda yang kita akan ajar yang ni, business model canvas. Kalau cikgu tengok business model canvas ni, dia banyak komponen lah. Jadi saya tak akan jelaskan di sini secara terperinci. Kalau cikgu-cikgu pernah ikut program keusahawanan macam Pitch Borneo ke, memang benda ni ataupun mana subjek keusahawanan ke, memang benda ni sangat biasa. Okey, sangat biasa untuk kita ajar, untuk kita latih diri kita ataupun ajar pelajar kita untuk perkembangkan idea kita daripada segi bisnes. Okey, jom kita tengok contoh. Contohnya yang ni dia jual lemonade, Kelly ni. Jadi bila dia jual lemonade, revenue stream, di mana dia punya keuntungan dia. Keuntungan dia tu bila orang beli dia punya lemonade tu lah, beli lemonade di Pondok tu dia bayar, dia dapat untung. Yang satu lagi keuntungan dia boleh dapat tips. Tips ni kalau di negara macam Amerika Syarikat, UK gitu, orang bagi tips. Kalau perkhidmatan bagus, kalau dia suka orang tu, dia bagi tips lebih. Jadi itu juga adalah
keuntungan. Tapi kita tengok juga cost structure. Apakah cost yang kita perlukan untuk buat bisnes? Kita perlukan bahan untuk buat lemon, peralatan untuk buat jus lemon tersebut, dan kita kena fikirkan gaji. Gaji ni ialah kalau dia buat bisnes, kalau kita upah orang lain, kita kena fikir pasal gaji. Jadi kita cost structure tu bagi berkenaan dengan cost. And then kita kena tengok kita punya channel. Jualan tersebut kita boleh buat booth style. Kalau dia buat booth, dia jual di situ, mungkin di sini dia letak website. Ataupun macam kita sekarang ni kita guna Facebook, Instagram atau WhatsApp untuk orang order. Jadi itu channels kita. And then kita tengok dia punya customer tu siapa. Customer dia park visitors, pelawat taman. Sebab dia buat bisnes tu di taman, ataupun bila orang pergi taman dia haus kan, dia main basikal, budak-budak main-main, orang-orang jogging, dia haus, dia beli minuman. Okey, jadi ini contoh penggunaan bisnes model canvas BMC. Yang ini contoh syarikat yang berjaya lah, Gillette, rasanya pronounce Gillette kot. Jadi kalau kita tengok Gillette tersebut, revenue stream. Kalau Gillette ni dia buat keuntungan macam mana? Dia buat keuntungan, kita beli dia punya alat tersebut, ya, dan dalam masa yang sama bila kita beli alat dia tu, dia punya pisau dia tu, dia punya razor tu, tiap-tiap bulan atau tiap-tiap minggu kita kena tukar. Kalau lelaki memang tahulah, kita tak boleh beli satu saja kan, satu lepas tu kita guna sepanjang hayat. Dia pisau, dia punya blade tu kita kena ganti sepanjang masa. Jadi dari situ dia dapat keuntungan. Bila orang beli dia punya peralatan, memang dia confirm tiap-tiap minggu atau tiap bulan orang tersebut akan sentiasa datang ke kedai dia atau perniagaan dia untuk membeli pisau, blade gantian untuk dia punya shaver tu. Okey, jadi situ kita kena fikirkan keuntungan. Macam mana kita buat bisnes, kita buat keuntungan bila orang beli, okey, and then bila orang beli macam mana, apa lagi ruang lain yang kita boleh cari duit. Bila orang beli, dia balik-balik datang untuk maintenance, dia kena balik-balik datang untuk tukar alat tersebut. Jadi daripada situ kita boleh fikirkanlah kita punya bisnes kita tu. Okey, ini contoh dia. Jadi kalau cikgu-cikgu di sini, di Malaysia ni, di Malaysia ni sekarang ni ada grant. Kalau Yayasan Inovasi Malaysia ni memang persatuan Malaysia lah. Saya rasa cikgu pun familiar, mungkin ramai cikgu yang familiar. Sekarang ni ada grant Grassroots Open Challenge. Dia akan pilih 10 pemenang and then boleh dapat RM65,000. Jadi cikgu tengoklah di website YIM, Yayasan Inovasi Malaysia. Okey, saya rasa dia punya tarikh tutup ni 30 Jun. Okey, dia ada banyak grant Yayasan Inovasi Malaysia. Cikgu cuma cek di website dia. Okey, dia punya tarikh tu 30 Jun, cikgu boleh apply lagi. And then kalau cikgu tengok sebelah sini Pitch Borneo. Pitch Borneo ni kami selalu ikutlah tiap-tiap tahun. Dia untuk orang Sabah saja. Dia pertandingan keusahawanan dan setiap tahun dia pilih 10 pemenang. Setiap pemenang tersebut akan menang RM20,000. Yang ini cikgu-cikgu kami dan cikgu-cikgu dan pelajar kami pernah ikut, dan sebelum ni cikgu kami, ada satu orang cikgu kami yang pernah menang RM20,000. Okey, jadi cikgu cuba tengok-tengok yang peluang ni lah untuk untuk entrepreneurship. Okey, jadi yang macam ni tadi tu Bosau tu kan, yang ni cikgu Saumon, dia dibantu dengan pelajar dia, dia buat tu, dia pernah menang banyak pertandingan lah untuk dia punya idea dia, Bosau dia tu. Jadi ini contoh STEMI, iaitu STEM, Invention and Entrepreneurship. Sebab bila dia buat inovasi tersebut, cikgu Saumon ni dengan pelajar dia, yang ni cikgu Saumon, yang ni pelajar dia, yang ini masa kami di Thailand, bila dia buat tersebut, dia kena hantar pergi lab. Okay? Dia hantar pergi lab test untuk tentukan nilai nutrisi dia. Okay? Nutritious value. Kita tidak boleh claim. Kita buat produk makanan, kita rasa okay, ini bagus, ini dapat menyembuhkan kanser, ini dapat mengurangkan kolesterol dalam badan kita. Kita claim saja kan. Kita tak boleh claim. Okay? Dia kena ada bukti saintifik. Jadi dia hantar pergi lab. And then dia ikut juga banyak pertandingan inovasi dan pertandingan keusahawanan. Dan dia pernah menang jugalah. Jadi ini contoh STEMI. Okay, STEM plus Invention and plus Entrepreneurship. Jadi kita tidak berhenti di STEM saja. Kita buat satu inovasi, situ saja. Kita buat STEM, situ saja. Kita mau pergi Invention, cipta sesuatu yang baru. Dan bila kita cipta sesuatu yang baru, kita mau pergi Entrepreneurship. Kita mau jadi usahawan. Kita mau cari duit lah daripada idea kita tu. Commercialize. Okay, jadi saya minum air dulu.
Okay, sekarang saya sudah cover STEAM, STEM plus Arts dan juga STEMI, STEM plus Invention and Innovation. Okay, untuk seterusnya kita pergi E-STEM, iaitu Environmental STEM. So what is that? It's Environmental STEM. Environmental STEM. Jadi kita faham, sekarang ni kita mengalami masalah alam sekitar. Okay, climate change iaitu perubahan iklim, dia makin ketara lah, dan kita tengok di peringkat dunia dan juga di peringkat Malaysia, apa yang kita tengok, banyak masalah alam sekitar, banjir, macam saya dari Kota Belud sentiasa banjir dari masa ke semasa. Okey, jadi kalau dulu-dulu masa kecil-kecil jarang dia banjir, sekarang ni makin lama banjir, dan satu Sabah ni pun banjir, apa lagi cuaca yang sangat panas kadang-kadang, macam semalam sangat panas. Dan benda tersebut kita boleh kaitkan dengan masalah alam sekitar iaitu perubahan iklim. Dan siapakah yang menyebabkan perubahan iklim itu adalah salah kita sendiri, manusia. Jadi sekarang bila kita buat inovasi, ramai yang cuba mengubah ataupun ada polisi-polisi dasar-dasar ataupun pressure, tekanan untuk mencipta inovasi yang bagus untuk environment. Sama ada daripada segi produk tersebut memang membantu menyelesaikan masalah alam sekitar, ataupun proses dia membantu alam sekitar atau tidak membahayakan alam sekitar. Kadang-kadang kita cipta satu inovasi, produk tersebut dia macam kereta, dia bahaya untuk alam sekitar. Tapi kadang-kadang kita cipta satu inovasi, produk tersebut dia okey, dia tak bahaya sangat untuk alam sekitar macam makanan, tapi kita punya proses pertanian, proses kilang membahayakan alam sekitar. Banyak yang benda-benda yang tidak bagus kita bebaskan kepada alam sekitar. Jadi dia proses dan produk. Dan saya rasa cikgu-cikgu sangat familiar dengan SDG, Sustainable Development Goal. Ada beberapa sustainable yang secara directnya berkaitan dengan alam sekitar, life below water, life on land, climate action, responsible consumption and production. Jadi kita tengok. Okey, apabila kita membuat satu projek, kita kena fikir 3 perkara, iaitu dinamakan 3P. People, planet and profit. Okey? Kenapa? People. Yalah, bila kita cipta satu inovasi, orang kena suka inovasi tersebut. Walau sebaik mana pun inovasi itu sangatlah membantu alam sekitar. Tapi kalau orang tidak suka, dia tidak membantu orang, dia tidak akan berjaya. Contohnya, yalah macam sekarang ni, macam kalau kita tidak guna kereta, kita jalan kaki saja. Kita jalan kaki, kita berbasikal, kita jalan kaki atau berbasikal. Adakah kebanyakan orang yang suka? Orang tidak akan suka sebab dia penat. Dia kena naik jalan kaki, ataupun macam di KL dia naik kereta api, dia tak boleh pandu kereta. Kita naik kereta api untuk kurangkan semua orang naik kereta api. Jadi dia tidak sangat berkesan, bukan semua orang mahu alternatif tersebut. Okay, jadi dia kena, pertama sekali kita people, dia kena membantu orang. Tapi dalam masa yang sama planet. Untuk fasa kedua, untuk aspek yang kedua, dia membantu alam sekitar, ataupun dia kurang membahayakan alam sekitar. Kita kena fikir pasal planet. Macam kereta dia sangat membantu kita. Kebanyakan teknologi yang kita ada pada masa kini macam kereta, kapal terbang membantu manusia tapi membahayakan planet. Jadi dia tidak berapa baik. Jadi kita kena fikirkan inovasi yang membantu planet. Tapi dalam masa yang sama, aspek yang ketiga adalah profit. Kalau kita cipta inovasi, dia bagus untuk manusia suka, dia bagus untuk alam sekitar. Tapi kalau kita tak buat keuntungan, bisnes kita ataupun kita punya usaha tersebut akan gagal. Sebab at the end of the day, kita kena buat duit. Kalaupun kita bukan buat duit untuk cari keuntungan, kita kena ada keuntungan untuk menokong atau sustain, untuk memastikan kita punya inisiatif tersebut sentiasa berjalan. Jadi profit juga sangat penting. Jadi ada 3 perkara kita kena fikirkan. People, planet and profit. Contohnya macam electric car. Yang ini biasalah, electric car orang suka, dia bagus untuk people. Bila orang suka sebab mungkin dia cantik, dia efficient, dia cekap, and then orang suka lah, mungkin dia murahkan dan sebagainya, and then dia bagus untuk alam sekitar, planet, sebab dia menggunakan better electricity. Dan juga syarikat yang menjual kereta tersebut, dia berjaya mendapat untung, ada keuntungan. Jadi dia ada 3, people, planet and profit. Jadi yang macam ini edible water bubble, dia air, kan kalau sekarang ni kita banyak guna plastik kan. Plastik tu dia bahaya, single use plastic item. Jadi yang ini botol, plastic item, botol terutamanya. Jadi yang ini dia punya bakul air tu, tempat simpan air tu boleh dimakan. Dia buat dari rumpai laut.
bila kita minum, kita masukkan terus dalam, kita ambil, kita masukkan terus dalam mulut lah, jadi tak ada sampah. Tapi dia tak semestinya produk, dia boleh juga daripada segi approach, cara. Macam ini cara farming, pertanian. Sini eco-friendly farming. Bila dia buat farming tersebut, dia bukan tanam padi saja. Apa dia tanam? Dia tanam padi, tapi dalam masa yang sama dia di padi tersebut dia jaga itik, dan mungkin dalam air tu ada ikan. Jadi dalam masa yang sama dia membantu alam sekitar, sebab bila dia buat begini dia tidak mengganggu. Bolehlah banyaklah binatang-binatang boleh hidup dalam dia punya sawah padi itu, tapi dalam masa yang sama dia membantu meningkatkan keuntungan, sebab dia bukan sahaja dapat faedah dari jual padi dia ni, tapi dia boleh juga jual itik, dia boleh jual ikan yang dalam dia punya bawah-bawah dia tu yang ada air tu. Jadi dia membantu 3 aspek ni lah. Dia membantu untuk manusia, dan dia membantu alam sekitar planet, dan dia juga kita berjaya mendapat keuntungan. Jadi kalau cikgu tengok beberapa tahun yang lepas, di Amerika Syarikat banyak syarikat yang buat solar panel, yang jual solar panel. Yalah, masa tu solar panel kan, kita mau menyelamatkan alam sekitar, like wow. So kita jual solar panel. Masa tu banyak syarikat yang sangat confident dia akan boleh berjaya membuat solar panel, sebab di US dia tidak mau sudah guna fossil fuel. Okay, dia mau guna kuasa solar. Tapi kebanyakan syarikat tersebut bankrupt akhirnya, hanya bertahan beberapa tahun. Kenapa? Sebab daripada segi profit, kos penghasilan solar panel sangat tinggi, dan dalam masa yang sama dia kena bersaing dengan fossil fuel, dan kos fossil fuel di US masa tu semakin rendah. Jadi bila dia makin rendah, orang akan beli fossil fuel kan, sebab dia lebih murah, dan syarikat-syarikat berjaya yang syarikat fossil fuel, gas asli, gas petrol, dia berjaya membuat lebih banyak keuntungan. Jadi dia menguasai pasaran. Jadi kebanyakan syarikat tersebut daripada segi keuntungan memang dia gagal. And then dia gagal daripada segi planet, sebab dia punya solar panel tersebut tidak efisien. Bila dia cuba serap tenaga dia tu tak berapa efisien dan tak banyak sangat. Jadi orang pun tak suka. Okay, sebab yalah, bila orang guna inovasi tersebut, kalau cikgu tengok sini, customers want a superior solution. Bila kita ada penyelesaian, dia tak boleh je, okay, gunalah solar panel, sebab solar panel bagus untuk alam sekitar, mengurangkan penggunaan tenaga fossil fuel. Dan tiba-tiba semua orang suka dia guna benda tersebut, sebab mereka ingin membantu alam sekitar. Orang sentiasa, customers want a superior solution. Bila ada satu penyelesaian, dia mahu sesuatu yang bagus. Bila ada solar panel, dia mahu solar panel tersebut secekap ataupun lebih cekap dari tenaga yang kita ada sekarang ini. Dia mahu solar panel tersebut murah. Dia tak mahu bila dia pasang solar panel balik-balik rosak, balik-balik orang kena datang untuk perbaiki. Orang tak akan, kalau bila benda tu berlaku, orang tak akan beli panel solar. Sebab customer, people, they always want a superior solution. Jadi bila kita kena ada satu inovasi, kita kena pastikan inovasi kita superior. Itulah yang terbaik daripada segi pelbagai aspek. Contohnya Tesla, semua kenal Elon Musk. Okay, Elon Musk tadi sebutan nama dia. Okay, Elon Musk ni dia cipta kereta Tesla. Dia memang sangat famous lah di US kan, di seluruh dunia. Jadi dia cipta satu kereta elektrik. Adakah kereta elektrik bagus untuk planet? Ya, memang dia bagus. Adakah mereka berjaya mendapat keuntungan? Ya, sebab Elon Musk ni, kalau syarikat dia pekerja dia sangat sedikit. Dia tak macam syarikat-syarikat lain, franchise lain yang pekerja dia beribu-ribu. Dia pekerja dia sedikit tapi sangat efisien, dan mereka mengawal segalanya. Mereka lah buat promosi, mereka lah buat pricing. Okay, mereka tak macam company lain, dia akan guna agensi lain untuk ambil alih marketing. Tapi Tesla tidak, dia sendiri yang ambil alih marketing, mereka sendiri yang berjumpa dengan orang untuk jual produk. Dan people, adakah orang suka? Memang suka, sebab kereta Tesla ni dia sangat cantik, dia cool, dia nampak mewah. Lepas tu selebriti pun guna. Bila selebriti macam Leonardo DiCaprio guna di sosial media, bila orang nampak, orang pun mau beli. Jadi itu kenapa Tesla dia sangat berjaya. Bila dia cipta sesuatu inovasi macam ni, dia sangat berjaya. Dia berjaya memenuhi ketiga aspek, iaitu planet, people and profit. Jadi itu untuk cikgu fikirkan lah. Macam ni pelajar kami ni, yang ni projek tahun akhir mereka cipta mereka ikut hackathon, mereka cipta satu
inovasi yang menggunakan wastewater runoff. Wastewater runoff ni kan kalau kita di rumah tu kita ada air macam air di dapur, di tandas, air cuci kereta, cuci pinggan, air gudang kita untuk mandi. Bila air tu apa yang kita buat? Air tu akan dibuang je ke longkang kan. Jadi sayang. Jadi dia punya projek ni, pelajar kami ni, dia cipta suatu projek di mana air tersebut, air yang longkang, air yang kita buang pergi longkang tu digunakan untuk indoor gardening. So, kalau sekarang ni selepas pandemik ni, bila pandemik tu terjadi, ramai orang yang tanam bunga, tanam tumbuh-tumbuhan di rumah dia, buat gardening di rumah dia. Jadi mereka rasa ada satu peluang, ada satu trend di mana kita boleh guna air longkang tu yang cuci yang cuci pinggan mangkuk, cuci baju semuanya, kita boleh recycle untuk kita punya tanaman-tanaman dalam rumah lah. Jadi yang ini inovasi ni mereka berjaya mereka layak untuk sekarang ni mereka bertanding Hackathon 2.0 anjuran satu persatuan di negara Filipin lah. Jadi jadi kalau cikgu boleh tengok juga hackathon ni satu pertandingan inovasi, tapi kalau cikgu tengok pertandingan hackathon dia berbeza dari pertandingan inovasi yang lain. Dia mengambil masa yang lama. Macam ni diorang start dari April, diorang akan habis bulan depan Julai. Sebab hackathon ni dia kena mengalami latihan. Okay? Dia bukan macam pertandingan inovasi yang selalu. Kita pergi pertandingan tu, kita bentang inovasi kita, terus dinilai, and then dia umum pemenang, and then habis. Okay, hackathon ni dia latih dulu. Dia supaya kita perbaiki idea kita, dia bagi mentor, dan akhirnya kita membentang kita punya projek tersebut. Okay, macam ni pelajar kami ni, dia pernah buat makanan jugalah, vegan, seni culinary. Jadi yang ini, daripada segi dia buat vegan. Kenapa dia fokus dengan vegan? Sebab vegan ni dia tidak menggunakan haiwan. Bila kita buat daging yang vegan, dia tidak melibatkan haiwan. Jadi kenapa? Sebab bila haiwan ni, penternakan haiwan, dia sangat membahayakan alam sekitar. Bila kita pelihara apa-apa binatang saja, lembu ke, ayam ke, terutama lembu dan sebagainya, proses penternakan binatang tersebut untuk dimakan tu dia sangat membahayakan alam sekitar sebenarnya. Jadi bila kita kurangkan makan makanan daging, kita berjaya mengurangkan demand penternakan ayam, penternakan binatang untuk dimakan, kita mampu membantu alam sekitar. Kita punya teori lah. Cuma benda ni memang agak complicated lah kalau kita cuba untuk penternakan, untuk mengurangkan penternakan, sebab kita kena fikir juga apa yang akan terjadi kepada para petani kan kalau kita hapuskan terus. Okey, jadi cikgu boleh tengok kalau berkenaan dengan e-STEM ni, environmental STEM ni, ada satu pertandingan yang Advantage Challenge. Dia pertandingan international jugalah, antarabangsa, tapi dia dianjur oleh satu persatuan di Malaysia, ASTI. Okey, yang ini ASTI, yang ini yang ASTI, dan dia percuma. Tapi ini untuk pelajar, bukan untuk cikgu boleh ikut cikgu sebagai mentor lah. So dia punya Young Innovators Challenge ni, dia punya konsep memang sustainable development untuk yang membantu alam sekitar. Dan dia percuma lah, cikgu boleh cuba, rasanya sekarang masih buka. Jadi yang ini pelajar kami, jadi macam di KB kami tu, sekolah kami ada pelajar pendidikan khas. Dan kami cuba untuk libatkan pelajar pendidikan khas tersebut untuk terlibat dalam bidang inovasi. Jadi untuk pertandingan ni mereka menggunakan bahasa isyarat untuk membentang dia punya inovasi. Sebab kita, sekarang ni di Malaysia kita mahukan pendidikan yang inklusif. Okey, saya tengok masa dulu, ada dalam masa 1 jam lagi. Okey, jadi saya sudah cover STEAMY, e-STEM. Okay, jadi yang hijau ni, jadi sekarang kita akan tengok method, STEM plus logic. So what is that? Okay, logic lah. Logic adalah justified reasoning, iaitu pemikiran yang berdasarkan logic, justified reasoning. Jadi semua konsep yang abstrak, sama ada daripada konsep teori ataupun komputer, sekarang ni kita banyak guna komputer, guna mesin, semua konsep yang teori, semua konsep-konsep sebegini mereka adalah berdasarkan logik, iaitu logik lah. Jadi salah satu branch logik yang popular kita panggil sebagai computational thinking, pemikiran
saya tak tahu lah bahasa Melayu dia kan. Computational thinking. Computational thinking adalah formulating a problem. Kita cari satu masalah, apa masalah tersebut, dan kita kena formulate a problem. Kita kena macam mana tu? Formulate a problem lah. Masalah tersebut jelas dan kita mengekspresikan penyelesaian dengan jelas supaya komputer atau mesin dapat melaksanakan penyelesaian tersebut. Sebab sekarang ni kita makin lama kita guna komputer dengan mesin kan. Jadi dia ada empat peringkat: decomposition, pattern recognition, abstraction and algorithm design. Okey, jom kita tengok cikgu. Okey, so contohnya kita mahu mencipta sesuatu objek yang boleh terbang seperti burung. Ni burung, dia boleh terbang. Objek tersebut sudah wujud, adakah dia sudah wujudlah kapal terbang. Jadi macam mana kita mau cipta satu objek yang boleh terbang macam burung? Sebab burung dia boleh terbang. Cuba kita fikirkan. Mula-mula kita buat decomposition. Kita pecahkan, kita kaji burung ni. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan burung boleh terbang? Decomposition. Kita pecahkan faktor. Sayap dia, kaki dia punya berat badan, dia punya feathers, bulu dia. Ini dan pelbagailah faktor decomposition. Dan bila kita sudah decompose, okey, kita rasa ini adalah faktor-faktor yang membolehkan burung terbang. Dan tak cukup lagi. Peringkat kedua, pattern recognition. Cuba kita perhati burung. Bila dia terbang, bila burung tu dia mau terbang dan bila dia sudah terbang, apa yang terjadi, apa yang situ mekanisme yang terjadi. Dan kita boleh bandingkan juga pelbagai burung. Pelbagai burung lainlah cara dia terbang. Dan bila kita sudah ada recognize pattern ni, kita cuba wujudkan satu teori, abstraction, peringkat ketiga. Kita cipta satu teori. Okey, kita sudah perhati burung ni dan kita sudah kaji aspek-aspek burung ni, dia punya sayap dia, kaki dia punya bentuk badan, dan kita rasa kita sudah ada teori macam mana burung boleh terbang, abstraction. Dan apa sih kita buat seterusnya? Kita buat design algorithm. Algorithm ni macam algorithm lah, tak tahu apa bahasa Melayu dia. Iaitu algorithm adalah kita mengenal pasti sequence, dia punya punya step tersebut yang perlu untuk suatu objek tersebut untuk terbang. Jadi burung tu apakah yang perlu terbang? Peringkat pertama ini, peringkat kedua ini, peringkat ketiga ini. Dan seterusnya kita mencipta sesuatu objek berdasarkan sequence ni. Objek yang boleh melaksanakan sequence ni, dia punya algorithm yang kita sudah berjaya kenal pasti tersebut, dan mungkin objek tersebut akan berjaya untuk terbang. Okey, contohnya paling famous sekali echolocation. Echolocation dia digunakan oleh kelawar, bat dan juga ikan paus. Kenapa? Dia guna echolocation adalah menghasilkan sound wave, iaitu gelombang bunyi, dan gelombang bunyi tersebut akan memantulkan echoes, dan daripada situ kita boleh tahu apa objek yang ada di depan kita. Jadi ini adalah salah satu sifat yang ada pada ikan paus dan juga kelawar. Dan di sini bila kita buat computational thinking, kita boleh mimic nature, meniru alam sekitar. Okey, meniru bagaimanakah nature berfungsi. Kita sudah cipta submarine. Submarine ni macam je lah kapal dalam laut. Bila kapal dalam laut, dia guna teknik yang sama. Dia pancarkan gelombang bunyi, daripada situ dia dapat echo dan dia dapat kenal pasti apa objek di depan dia. Sebab kapal laut memang dia tak boleh nampakkan, orang tak boleh nampak apa di depan. Dalam laut dia sangat gelap. Dia sangat dalam. Jadi dia guna echolocation. Jadi daripada situ bila dia nampak sini ada halangan, dia dapat mengelak. Jadi itu salah satu contoh penggunaan computational thinking. Jadi bila kita tengok kelawar, kita boleh pecahkan dia punya step tu. Okey, kita cuba macam ni lah. Yang ini secara simple lah. Saya rasa yang betul-betul dia lagi complicated. Jadi pertama, kelawar mengeluarkan gelombang bunyi daripada mulut dan hidung, dan selepas tersebut gelombang bunyi tersebut akan hit the object, melanggar objek yang ada di depan, dan dia akan menghasilkan echoes, pantulan bunyi, dan pantulan bunyi tersebut akan kembali kepada pendengaran kelawar. Sebab
And then bila kelawar dapat daripada pantulan bunyi tersebut, kelawar tu dia ada sistem di mana dia boleh mengenal pasti apakah objek ini, betapa besarkah dia, apakah saiz dia, dan yang paling penting sekali apakah objek tersebut. Sebab kelawar dia tak boleh lihat sangat, and then dia bergerak pada waktu malam. Jadi daripada echolocation tersebut dia boleh kenal pasti. Kalau ada batu di depan dia, kayu ke, dia boleh elak. Kalau macam ini dia dapat kenal pasti apa ni, rama-rama, bukan rama-rama, kupu-kupu. Kupu-kupu. Bila dia kenal pasti kupu-kupu adalah makanan. Jadi dia terus pergi sana, dia akan makanlah sebab dia tahu benda tersebut daripada gelombang bunyi itu, dia boleh kenal pastikan benda ni adalah kupu-kupu. Jadi echolocation dia sangat powerful. Sampaikan kelawar dia boleh mengesan objek sekecil sehelai rambut manusia. Bayangkan rambut manusia yang sehelai tersebut bagi kita macam tiada kan. Macam mana kita mau tahu yang ada rambut manusia? Tapi kelawar dia dengan echolocation tu dia dapat mengesan yang itu adalah rambut manusia, sehelai rambut manusia. Jadi ini adalah contoh bila kita tengok alam sekitar kita, alam semula jadi ni, Tuhan cipta alam semula jadi dengan pelbagai mekanisme. Bila kita perhati tersebut dan kita berjaya mengkaji dan meniru mekanisme di alam sekitar, kita boleh banyak hasilkan inovasi yang di luar jangkaan manusia. Okay? Echolocation adalah satu contohnya. Jadi echolocation ni kita boleh untuk macam pelajar kami, dia guna konsep ni, pelajar teknologi elektrik untuk membantu orang buta. Dia cipta tongkat yang di mana tongkat tersebut boleh mengesan sekiranya ada objek fizikal di hadapan. Sebab dia punya justifikasi, dia kata orang yang pakai tongkat, kalau dia berjalan di tempat yang dia sudah biasa, dia okey lah. Tapi bila dia pergi tempat yang baru, yang dia tak biasa lagi, mungkin di situ keselamatan dia agak berisiko sebab mungkin dia akan terlanggar objek yang dia tempat tu yang dia tak biasa lagi. Jadi dia cipta tongkat ni di mana tongkat tersebut bila makin hampir dengan bila ada objek fizikal di hadapan dia akan berbunyi. Jadi daripada situ kita boleh tengok lah dia punya inovasi tu simple tapi kita boleh tengok macam mana kita gunakan konsep computational thinking iaitu cuba meniru mekanisme alam sekitar untuk membantu kita mencipta inovasi. Okey, kalau saya rasa kalau cikgu sains dan math terutamanya agak terkenal, agak familiar lah dengan Beaver Computational Thinking. Ni pertandingan anjuran ada di Malaysia lah, memang tiap-tiap tahun dia buat, kita kena bayar yuran. Jadi Beaver Computational Thinking ni cikgu boleh, saya rasa cikgu kita tidak boleh ikut tapi kita boleh kasih ikut pelajar kita dan kita sambil-sambil belajar lah. Dia adalah salah satu, aktiviti yang melatih pelajar dalam computational thinking, dalam logik. Contohnya yang ini soalan ini, kalau cikgu boleh nampak. Ya, cikgu, dia punya soalan itu berdasarkan logik saja kan. Contohnya sini ada 10 semut. Ada 10 semut. 10 semut ni dia nak daripada A ni dia mau pergi F, tapi untuk dia pergi A dengan F tu hanya satu semut boleh merentas satu straw dalam masa yang sama. Okey, jadi ada satu semut saja boleh berlentas dalam masa yang sama and then dia tanya dalam masa 3 minit berapakah semut yang boleh sampai di tempat F. And then cikgu boleh tengok kalau satu semut satu straw tapi dia bukan satu saja kan, ada satu, ada dua, ada tiga pergi B, ada satu, ada dua, ada tiga pergi C. Tapi dia ada constraint, dia mengambil 1 minit untuk semut tersebut bergerak dari A ke B. Yang A ke B 1 minit, dari B ke F 1 minit, 2 minit. Jadi adakah di bawah 3 minit? Masih di bawah 3 minit. Jadi soalan yang macam ini dia melatih pelajar untuk berfikir. Dan paling penting sekali dia melatih pelajar untuk mengenal pasti pattern dan juga mencipta teori, abstraction and then finally cuba mengenal pasti algoritma. Okey, jadi computational thinking ni memang aktiviti yang baguslah. Okey, kita sudah pergi tengok STEMI, kita pergi STEM, kita pergi E-STEM, kita sudah pergi metals. Okey, untuk seterusnya kita tengok STEM plus robotics. Robotics. Jadi sekarang ni robot semakin popular. Okey, jadi apabila kita bercakap berkenaan dengan robot, kita boleh mendapati design, dekat cipta, analisa, penggunaan dan juga bagaimanakah mengoperasikan robot. Operation of robot ni mengoperasikan robot. Penggunaan robot ni, okey, sudah ada robot tu, apakah
kegunaan dia, apakah konteks yang kita boleh guna robot ni. Dan kita boleh belajar analisa dan juga mereka cipta. Okey, robot ni untuk pelajar dan juga untuk cikgu, dia bagus, aktiviti robotik dia bagus untuk mengenal pasti, untuk mendedahkan kita kepada programming, untuk menarik minat pelajar kepada programming. Dan bila pelajar belajar robot, mereka boleh mengenal pasti apa yang robot boleh buat dan apa yang robot tidak dapat buat. Tapi paling penting sekali, robot mereka membantu manusia, mereka bukanlah mengganti manusia. Jadi ada bezanya. Robots complement humans, mereka membantu memudahkan tugas manusia tapi mereka bukanlah mengganti manusia. Okey, ada 4D dalam penggunaan robot. Apakah 4D ni? 4D ni ada 4 bidang kerja yang robot telah mengambil alih ataupun akan mengambil alih. Pertama sekali dull. Dull ni dalam perkataan BI, maksud dia bosan. Apakah bosan? Pekerjaan yang sentiasa berulang-ulang, pekerjaan yang tedious, yang bosan lah. Banyakkan pekerjaan yang berulang. Macam contohnya kita pergi supermarket, kita mau pakai-pakai tu, pasang-pasang tu tag harga, bosan. Macam kita cikgu, kita mau buat kelani-kelani, isi data pelajar, macam tu isi keadilan. Adakah tu tugas yang kita suka? Dia agak bosan lah sebab dia sentiasa berulang. Kita suka, manusia suka aktiviti yang kita boleh kreatif, kita boleh berfikir kritikal. Okey, dan tugas-tugas macam ni kita tak suka. Jadi di situ robot akan ambil alih tugas yang dull, bosan. Kedua sekali, dirty, tugas yang kotor. Contohnya masuk sewer ni yang dalam kalau di bandar-bandar tu dalam tu lah longkang, dalam longkang tu kan sewer yang pergi bawah-bawah tu untuk laluan air tu. Jadi dia kotor. Macam ni cikgu tengok robot ni, inilah sewer. Jadi dia kotor. Manusia tak suka buat benda tu. Milking cow, mengambil susu dari lembu. Jadi macam benda tu selalu kita buat pakai tangan kan, kita pijit-pijit. Tapi benda tu kita tak suka. Dia kotor. And then autopsi, memeriksa mayat, menganalisa mayat-mayat orang yang sudah meninggal lah, mayat-mayat dia tu. Jadi benda tersebut kotor, menakutkan, kadang-kadang pergi main. Jadi pekerjaan yang kotor, robot akan ambil alih ataupun boleh mengambil alih. Kita boleh bagi dengan robot, jadi kita tak payah buat. Dan dangerous, kerja yang berbahaya. Contohnya dalam situasi militari, ada bom, tiba-tiba ada bom, kita kena pasti ada satu bom di supermarket tersebut. Jadi kalau manusia masuk untuk dismantle bom tersebut, sangat bahaya kalau dia meletup. Jadi kita boleh hantar robot. Kita hantar robot untuk mengenal pasti adakah ini bom, adakah apa-apa bahaya yang lain lagi, and then robot tersebut akan dismantle lah, dismantle ni dia supaya bom tersebut tidak akan meletup. Dan sekiranya benda tersebut tidak berjaya, dia dalam proses dia cuba menyuksesasikan bom tersebut, bom tu meletup. Jadi tiada manusia yang hilang nyawa kan, paling-paling robot tu sahaja rosak. Jadi benda yang berbahaya, dangerous, macam dalam situasi militari kita gunakan robot. Dan paling last sekali dia ni benda yang mudah, benda yang kalau syarikat guna robot, contohnya syarikat tu dia guna robot, dia dapat untung, dia dapat kurangkan duit. Atau bila kita guna robot untuk hantar barang tu lagi cepat sampai sebab robot. Kalau kita guna manusia, contohnya macam Food Panda, sebenarnya kita guna manusia okey lah, tapi kalau dia hujan atau ribut mungkin berbahaya untuk manusia tersebut. Mereka kena berlindung mana-mana, diorang nak hantar barang, hujan lebat, mungkin diorang kena stop dulu. Tapi kalau robot, dia boleh saja jalan kan. Jadi benda yang di mana bila kita guna robot, dia dapat mengurangkan benda yang tidak selesa di hidup kita, kita bolehlah robot akan ambil alih. Jadi ini adalah 4D di mana robot akan ataupun telah mengambil alih tugas tersebut. Tapi cikgu-cikgu jangan risau. Walaupun sehebat manapun robot buat masa ini, kita masih memerlukan manusia. Itulah kita panggil sebagai man-machine solution. Big human-computer hybrid, iaitu satu teknik approach yang menggunakan mesin dan juga manusia pada masa yang sama. Sekarang ni kita guna data kan. Selalu orang bagi tahu big data. Big data ni apa? Daripada segi satelit, daripada komputer, daripada segi internet, kita boleh kumpul data yang begitu banyak. Dan data tersebut kita boleh kenal pasti adakah sesuatu ancaman keganasan di suatu tempat, adakah
berlakunya penipuan di suatu tempat, adakah berlakunya sesuatu abuse, domestic violence mana-mana. Jadi kita boleh gunakan data. Tapi paling akhir sekali bila kita guna data, dia robot ataupun mesin dia tidak dapat mengenal pasti. Adakah itu bahaya? Perlukah kita campur ambil alih? Perlukah kita apakah tindakan yang perlu kita ambil? Robot mereka mengalami kesukaran untuk mereka tidak mampu untuk buat benda tersebut. Jadi bila kita ada data, last sekali dia akan sampai kepada human specialist. Jadi manusia yang pakar dalam bidang tertentu, teknologi ke, psikologi ke, data tersebut akan datang. Bila mesin sudah kecilkan data tersebut, data-data yang mereka kecilkan tu akan sampai kepada manusia. Manusia akan tertentukan, okey, ini adalah bahaya, ini adalah ancaman pengganas, kita perlu hantar askar, ataupun ini ada satu penipuan. Jadi kita kena check. Jadi last sekali kita masih memerlukan manusia untuk membuat keputusan apakah tindakan yang perlu diambil. Jadi kita boleh tengok contohnya vaksin. Vaksin ni kita boleh tengok daripada MySejahtera kita, daripada data-data yang ada kita boleh track di mana vaksin tersebut, siapa yang sudah divaksin. Tapi last manusia juga diperlukan untuk membuat keputusan. Okey, dan juga untuk mengesan bahayalah dalam zaman di waktu perang. Contoh predict location of improvised explosive device in war, dan juga mengesan penipuan. Sebab kalau penipuan kadang-kadang yalah macam kalau contohnya ada satu orang tu pindahkan duit dengan saya, dia pindahkan RM100,000. Mungkin kawan lah kan, kami dia buat bisnes dapat untung, dia pindahkan RM100,000. Jadi bila komputer tengok, bila mesin tengok, dia rasa adakah berlaku satu penipuan, fraud di sini, tapi sebenarnya benda tu tidak kan. Memang benda tu saya buat bisnes dengan kawan-kawan dapat untung, kawan tu pindahkan saya punya hasil pendapatan lah, dia pindahkan guna bank. Jadi bank akan dapat robot mesin dapat mengesan berlakunya satu perpindahan duit yang agak mencurigakan. Tapi last manusia yang akan membuat keputusan. Dia akan tengok, okey, yang ini cikgu, duit yang dia pindahkan tu cikgu selalu dia jarang menipu. And then dia selalu bank akan telefon kita. Okey, dia akan telefon dari mana dapat duit dan sebenarnya. Jadi kita boleh tengok daripada situ dia dapat buat keputusan. Okey, ini bukanlah satu penipuan, dia buat bisnes, dia dapat untung. Jadi last sekali macam mana hebat pun mesin, dia akan sampai kepada manusia. Manusia akan membuat keputusan terakhir dan menentukan tindakan yang wajar diambil. Jadi walau bagaimana hebat pun robot, kita perlu fikirkan penyelesaian di mana man-machine solution. Kita tidak boleh bergantung dengan mesin saja, kita kena ada man and machine solution. Jadi di sini dalam gambar ni saya tengok Palantir Technologies. Palantir Technologies adalah salah satu syarikat teknologi yang sangat berjaya, dan salah satu kenapa dia sangat berjaya sebab dia menggunakan kombinasi software yang sangat advance, tapi dalam masa yang sama dia menggunakan manusia yang pakar dalam bidang tertentu untuk menentukan tindakan. Itulah kenapa Palantir Technologies sangat berjaya, dan mereka bukan saja berjaya dalam pelbagai bidang lah, dalam bidang perang, dalam bidang penipuan, perbankan, semua bidang dia banyak kuasai. Sebab dia menggunakan penyelesaian mesin dan manusia pada masa yang sama. Okey, kalau di Malaysia ni banyaklah program-program robotik yang cikgu boleh ikutkan pelajar kan. Yang macam ni program-program robotik related program. Dia ada banyaklah. Dia bagus untuk bagi pendedahan dengan pelajar kita dan juga untuk cikgu. Jadi kita tak naklah selalu bila kita sebut robotik takut je kan, robotik tak tahulah robot ni macam saya bukan engineer macam tu. Jadi dia macam kadang-kadang kita start dengan something simple, dia ada banyak, kalau di sekolah banyak pertandingan simple yang di bawah anjuran robotik yang simple, yang seronok, and then bila kita cuba benda tu, bila pelajar kita jumpa, kita rasa seronok. And then itu adalah satu exposure. Untuk permulaan dia sangat bagus, dan lama kelamaan kita boleh lebih mendalamkan lagi lah berkenaan dengan bidang robotik ni. Dan ini adalah poster-poster, kalau cikgu tengok di sosial media, banyak program robotik yang kita boleh ikutkan pelajar. Dan banyak program ni kita tak payah pun beli robot tersebut, kita cuma boleh ikut online saja. Okey, jadi lebih-lebih sekarang ni zaman masa pandemik ni kan, lockdown, kita semua di rumah, pelajar-pelajar kita di rumah, jadi kita boleh cuba ikut aktiviti yang macam ni lah, aktiviti yang virtual.
Macam ni cikgu kami ni cikgu dari David ni dia cikgu bahasa Melayu, dia cipta app. Jadi sekarang ni kita dengan software yang ada sekarang ni, kita boleh cipta app, kita boleh cipta website, tapi dia sangat basic. Okay, sebab dia percuma kan. Mana-mana app tersebut kita boleh buat kita punya app atau website, app lah. Tapi dia sangat basic. Jadi dengan itu kita boleh bekerjasama dengan syarikat-syarikat tertentu untuk membantu kita memperkembangkan kita punya app tersebut. Okay, jadi Cikgu Larry David ni dalam poster ni, dia sekarang ni bertanding untuk Cikgu Kickstart Award. Ada pertandingan kebangsaan Cikgu Kickstart Award, jadi dia boleh menang grant 2,000 hingga 6,000. Jadi yang ni pertandingan Cikgu Kickstart ni, Cikgu boleh tengok. Cikgu boleh tengok, boleh ikut tahun depan lah. Dan tahun ni ada 4 projek dari Sabah yang berjaya untuk finalis. Okay, jadi cikgu boleh buat mobile app, dan saya rasa untuk pembentangan ni ada cikgu-cikgu yang buat yang bentang aplikasi mobile. Okay, aplikasi mudah alih. Jadi tapi selalu benda tu basic, dan cikgu mungkin kita tak ada kelengkapan ataupun kepakaran untuk mencipta app yang betul-betul hebat. Jadi di sini saya perkenalkan, sebenarnya di Sabah ni pun kita ada syarikat-syarikat tempatan di Sabah yang boleh membantu kita memperkembangkan kita punya app. Kita punya app lah. Macam ni syarikat Synsoft ni, dia membantu kita memperkenalkan app. Tapi app tu atas nama kita. Bukan mereka bantu dan mereka curi tu idea. Tapi kita kena bayar lah. Itulah bila kita menang grant, macam ni Cikgu dari David ni, bila dia dapat grant, dia akan gunakan untuk bekerjasama dengan syarikat tempatan untuk majukan app dia tu. Jadi dia mobile app boleh, custom software boleh, website boleh, portal boleh. Sebab bila kita buat penyelesaian berdasarkan teknologi macam mobile app, ada benda-benda yang kita perlu fikirkan, macam features and functions. Banyak benda yang kita tak boleh buat mungkin. Jadi kita perlukan kepakaran dan manpower lah untuk buat ni. Dan juga financial sustainability. Bila kita buat app, kita kena fikirkan macam mana kita mau cari duit untuk sustain app tersebut. Mungkin kita tidak mau cari untung, tapi kita masih perlu lagi profit, keuntungan untuk sustain tu punya app. Jadi yang macam ni, yang ni syarikat Synsoft ni dia syarikat Sabah. Jadi kita boleh bekerjasama dengan syarikat tempatan dan dalam masa yang sama memajukan ekonomi Malaysia, terutamanya di negeri Sabah. Okay, jadi saya kenal Synsoft ni sebab dia pernah menang pertandingan Pitch Borneo. Kalau cikgu ingat sebelum ni saya ada promote pertandingan Pitch Borneo yang pelajar dan cikgu-cikgu kami selalu ikut setiap tahun. Jadi yang Synsoft ni, Encik Mazli ni dia pernah bertanding dan dia pernah menang lah beberapa tahun yang lepas, dan sekarang dia sudah ada company dia sendiri. Okay, jadi kalau cikgu ada mobile app, cikgu mau pergi jauh lagi, mobile app tu saya mau macam ni, saya mau macam itu, saya mau macam ini, dan cikgu rasa cikgu tiada kepakaran ataupun kelengkapan untuk membuat benda-benda tersebut. Cikgu bolehlah mencari syarikat tempatan dan bekerjasama dengan mereka. Okay, jadi kita sudah ada cover 5. Okay, kita cover untuk seterusnya stream. STEM plus arts plus reading plus writing. Okay, excuse me, saya minum air dulu. Okay, so STEM dia tambah dengan seni, dia tambah dengan reading and writing. Kenapa reading and writing? Sebab reading and writing dia sangat penting. Budaya membaca memang sangat penting, dan juga budaya menulis. Jadi saintis ataupun inventor, engineer, sehebat mana pun mereka masih lagi perlu mencari critical reader, iaitu pembaca, dan dalam masa yang sama menulis. Okay, jadi macam bila kita buat inovasi tu, kita kena banyak membaca lah. Kita kena membaca dan kita kena menulis. Contohnya macam bila kita buat research. Bila kita buat research, kita kena banyak baca kajian-kajian yang lepas, buku-buku, dan juga kita kena pandai menulis. Benda tersebut penting juga untuk dokumentasi. Okay, kemahiran menulis penting. At least kalau cikgu tidak mahu buat research paper, terbit research paper ataupun artikel kajian, cikgu kena buat dokumentasi, dan itu memerlukan
kemahiran menulis. Jadi reading and writing dia boleh, untuk stream ni dia menekankan STEM plus arts plus reading and writing. Dan dalam masa yang sama, kadang-kadang kita suka baca novel kan, baca fiction, fairy tale. Benda tersebut akan membantu juga untuk merangsang inovasi kita. Jadi yang macam ni, pelajar kami ni dia tulis research paper lah untuk dia punya projek. Yang ni Demi Sesawa ini Hinafa ni, pelajar kami dia tulis cerita fiction dia. Okey. Jadi saya cadangkan cikgu-cikgu untuk membaca, untuk menulis, kita banyak membaca dan kita cuba menulis walaupun mungkin kita tidak mahu terbitkan, tapi menulis untuk dokumentasi, at least untuk dokumentasi idea kita. And then paling bagus sekali cikgu publish cikgu punya research paper tersebut dan bentang. Okay, bila kita bentang macam dalam conference ni banyak cikgu-cikgu yang akan membentangkan, jadi benda tu bagus. Bila kita bentang kita dapat berkongsi idea, kita dapat feedback. And then bila kita publish research paper, bila kita terbitkan kajian kita, orang lain boleh baca dan kita membantu menebarkan maklumat dan kita membantu meningkatkan knowledge, ilmu. Okay, jadi benda tersebut sangat penting dan secara jujurnya saya agak suka membaca research paper dan saya juga suka menulis. Saya tulis research paper dan dalam masa yang sama saya juga tulis cerita, tulis puisi, sebab literasi iaitu membaca dan menulis dia memang, saya rasa untuk kita cikgu memang kita tahu benda tersebut sangat fundamental, sangat penting. Bagaimanapun memang benda tu asas. Okay. Jadi contohnya kalau cikgu mengajar STEM kan, subject science, cikgu boleh kaitkan dengan membaca folklore dulu, cerita dulu-dulu, cerita dongeng, di mana dalam cerita dongeng tersebut gunung berapi meletup. Jadi dan gunung berapi meletup dan sebagainya, dan cikgu boleh kaitkan dengan daripada cerita tersebut cikgu boleh fokuskan untuk ajar konsep sains lah, macam mana gunung berapi meletup. And then bila pelajar buat eksperimen, dia ada seni dia. Dia taklah sekadar mencipta mekanisme macam mana gunung berapi tersebut meletup, tapi macam ini dia betul-betul buat gunung berapi kan. Dia buat dari kotak and then dia buat cecair tu warna merah supaya nampak macam lava. Jadi itulah pentingnya stream, iaitu STEM, yang ini STEM kan, STEM dia punya scientific dia tu, and then literacy, membaca, and then art dari segi kesenian. Jadi dia menjadikan pengajaran tersebut lebih meneronokan. Jadi yang ini pelajar kami ni tiap-tiap tahun adalah satu kelas tu yang saya suka bawa pergi sekolah dan mereka akan buat banyak projek-projek eksperimen sains atau projek-projek STEM yang simple yang budak-budak boleh buat, and then untuk mengajar mereka topik tertentu lah, dan projek ni pernah dapat pengiktirafan Learning Award pada tahun lepas untuk satu pertandingan Global Social Leaders. Yang ini cikgu boleh tengok juga Global Social Leaders ni, kita tidak boleh ikut bertanding, tapi kita boleh jadi mentor kalau kita pertandingan pelajar kita. Okay, jadi itu stream. Untuk seterusnya kita letak temas. Untuk temas ni apa? Iaitu STEM plus arts plus hands-on. Apa hands-on ni? Hands-on ni benda yang mudah lah. Benda yang kita boleh buat sendiri. Kita guna tangan, kita buat tu, letak ni pasang tu. Okay, hands-on. Jadi benda tu memang meneronokkan. Kita rasa seronok dan pelajar-pelajar pun kalau kita guna konsep ni di kelas memang terbukti dia seronokkan. Saya rasa kalau cikgu-cikgu mengajar memang aktiviti hands-on ni seronok lah. Kita suka, pelajar suka. Kan? Jadi contohnya satu contoh paling ketara, do it yourself, DIY. Do it yourself, macam di Malaysia kita ada kedai DIY juga. Jadi apakah yang menyebabkan dia sangat berjaya? Contohnya macam Lego. Lego ni saya rasa semua tahu apa Lego, dia permainan. Permainan Lego ni dia ada brick, permainan kecil-kecil tu, dan budak-budak pasang-pasang dia boleh buat apa sahajalah. Dia buat manusia ke, dia buat kereta ke, itu Lego. Dan IKEA adalah syarikat perabot. Syarikat perabot dia berbeza dari syarikat perabot yang lain. IKEA ni dia benda tu tidak dipasang, dia pecah-pecah, kita bawa pergi rumah, di rumah kita buka kotak, kita yang pasang sendiri. Jadi ada konsep hands-on, ada konsep do it yourself. Jadi konsep tersebut sangat
dia membuatkan kita rasa seronok dan rasa ownership tu ada. Kita rasa macam kita terlibat, actively involved dengan benda tersebut dan kita rasa puas hati lah. Macam kita, saya rasa kalau IKEA tu macam kita pasang perabot kita sendiri, kita rasa puas hati. Macam Lego, budak-budak dia boleh banyak main imajinasi. Dia bukan beli kereta, bila dia dapat kereta, dia main kereta saja. Imajinasi dia di situ je, kereta. Tapi buat Lego tu ada blok-blok kecil-kecil ni, dia boleh buat apa saja dengan imajinasi dia. Jadi konsep tersebut sangat berkesan untuk sangat berkesan untuk merangsang kita, merangsang imajinasi dan juga kita punya pemikiran. Dan dalam masa yang sama, kalau kita tengok syarikat ni, macam Lego and IKEA. Lego and IKEA mereka menggunakan konsep hands-on untuk produk diorang, di mana pelanggan dia kena pasang sendiri. Macam Lego, budak-budak tu dia tak jual mainan yang sudah sedia ada. Dia jual blok-blok, budak-budak pasang blok tu ikut imajinasi dia lah. Macam IKEA dia jual perabot yang belum kena pasang, kita yang pasang sendiri. Dan kedua-dua syarikat ni sangat berjaya sebab konsep hands-on yang mana pelanggan tersebut mampu terlibat dengan proses pembinaan tersebut, dia orang sangat suka. Jadi kita boleh tengok macam mana konsep ni dia sangat berkesan dalam bisnes. Okey, jadi yang ni cikgu PJ ni, cikgu sains kami, PJ F. Angat ni, dia pernah menang grant dari Indonesia, Senior Seekers. Jadi dia menang USD 350 and then dia buat projek untuk dia lah Thames ni. Dia punya masa tu, tahun lepas tu kan budak-budak tu dia semua di rumah masa lockdown tu. And then bila dia buat di rumah, dia cikgu sains, pelajar-pelajar tiada makmal, tiada kelas. Jadi apa dia buat, dia cadangkan field-based education di mana pelajar tersebut menjadikan halaman rumah mereka sebagai makmal. Jadi pelajar tersebut dia belajar, dia petik-petik daun di halaman rumah dia and then dia buat kajian yang daun ni, daun apa dia punya apa benefit dia, apa kebaikan dia, apa kandungan dia dan sebagainya. Jadi yang ni dia buat kajian lah, dia dapat research grant. Okey, jadi cikgu boleh tengok tu research grant ni, Senior Seekers ni, Senior Science. Dia based di Indonesia dan setiap tahun dia akan buat ni research grant untuk 40 hingga 50 penerima untuk cikgu-cikgu di negara negara Asia Tenggara. Dan dia selalu bagi USD 350. USD 350 lebih kurang 1,000 lebih. Dia jumlah dia tak banyak sangat lah. Tapi bila kita dapat research macam ni, kita rasa puas hati kan sebab pengiktirafan untuk kerja kita. Dan dalam masa yang sama, dia bagi latihan juga. Macam dia bagi kursus. Jadi kita bukan saja menang grant, kita dapat latihan juga. Okey, jadi itu kita sudah cover hampir semua, tinggal satu lagi iaitu GERMS. I hope I pronounced correctly. Girls in Engineering, Math and Science. So GERMS is all about girl power. Jadi dalam bidang STEM, memandangkan topik saya STEM, kalau di Malaysia tak berapa pasti, tapi secara peringkat universalnya sangat kurang wanita dalam bidang STEM. Ini kerana ada stereotype ataupun salah faham di mana hanya lelaki saja yang bagus untuk bidang STEM. Dan benda ni sangat sayang sebab bila kita tengok sejarah, banyak wanita-wanita yang boleh pergi jauh, mereka beridea, mereka banyak dan mereka boleh cipta benda yang lebih banyak. Tapi memandangkan dalam bidang STEM, wanita sentiasa dipandang rendah atau second class. Jadi diorang sama ada kerja diorang tidak diiktiraf ataupun diorang tidak ada peluang sebanyak lelaki. Jadi benda tersebut, jadi sekarang ni banyak institusi yang cuba mengubah benda tersebut. Mereka nak equal, mereka nak lelaki dan perempuan dua-dua dapat berjaya dalam bidang STEM. Okey, jadi bila kita cakap pasal girls in engineering, math and science, mereka ianya akan mempengaruhi banyak faktor lah. Contohnya bila kita tingkatkan dalam pengajaran STEM sendiri, bila makin banyak pelajar perempuan yang menyertai STEM, dia akan mempengaruhi silabus, kena ada silabus yang sesuai dengan perempuan, teaching strategies yang sesuai dengan perempuan dan sebagainya. Sebab bidang STEM ni selama beratus-ratus tahun sebelum ni, dia lebih kepada lelaki. Okay, mungkin kurang di Malaysia sebab kita bukanlah pioneer dalam bidang pendidikan breakthrough dalam teknologi juga. Tapi kalau di negara Eropah,
dan Amerika Syarikat dia ketara lah, dia selalu lelaki saja yang diperakui, kalau perempuan dia tak berapa. Jadi kita cuba mengubah. Okey, jadi ada program-program yang tertentu untuk memperkembangkan, untuk menggalakkan pelajar perempuan menyertai bidang STEM. Yang ni pelajar kami ni, Nezatul, tahun lepas dia menjadi rakyat Malaysia yang pertama untuk berucap di STEM Youth Summit di UK. Tapi dia tak pergi UK lah. Dia dianjurkan oleh satu persatuan di UK, and dia dijemput menjadi panelis. Dia hantar video dia hantar dia punya penyertaan. Dia diterima untuk menjadi panelis dan dia menjadi rakyat pertama lah untuk berucap di event tersebut, STEM event tersebut. Okay, secara online. Dan juga ia dianjurkan buat kali pertama pada tahun lepas juga. Dan mungkin itu sebabnya dia menjadi orang Malaysia yang pertama. Okay, jadi cikgu boleh tengok benda ni, Youth STEM Summit ni. Mungkin kalau tahun ni kalau ada lagi, cikgu boleh cuba daftarkan, hantar pelajar cikgu, mana tahu dia punya penyertaan diterima dan dia dapat berucap lah. Sebab ni satu pengiktirafan bukan sahaja untuk pelajar tersebut, bukan untuk cikgu dan sekolah sahaja, tapi untuk negara kita, negara Malaysia. Okay, berdasarkan buku yang saya baca, Thiel, dia ada satu persoalan. Are you making a breakthrough or just an incremental improvement? Okay, adakah kita mencipta sesuatu breakthrough, sesuatu yang betul-betul baru, yang belum pernah dicipta, belum pernah dibuat sebelum ini, sesuatu penyelesaian yang sangat drastik, ataupun adakah kita membuat incremental improvement, peningkatan secara berperingkat? Kadang-kadang apa yang kita buat hanyalah peningkatan berperingkat. Benda itu sudah ada, kita tambah saja. Kita tambah itu, kita tambah ini, dan orang seterusnya tambah itu, orang itu seterusnya tambah ini, tapi dia benda yang sama. Tapi cuma dia membuat peningkatan yang berperingkat. Tapi kadang-kadang mungkin apa yang kita perlukan bukanlah untuk sentiasa menambah baik apa yang sudah ada ataupun tambah-tambah apa yang sudah ada, incremental improvement, tapi mungkin kita boleh letak tepi benda tersebut dan fikirkan sesuatu yang betul-betul breakthrough, yang betul-betul macam bila inovasi tersebut sangatlah satu breakthrough yang betul-betul drastik, yang berjaya mengubah sesuatu yang belum pernah terfikir, yang belum pernah dibuat sebelum ni. Dan kita boleh tengok banyak inovasi yang sudah breakthrough. Contohnya macam telefon yang kita ada sekarang ni, smartphone ni mungkin masa zaman tahun 2008, 2007 dia adalah satu breakthrough. Tapi sekarang ni telefon ni sudah menjadi incremental improvement. Dari masa ke semasa kita tambah. Dia makin kecil, kualiti kamera makin bagus, tapi dia bukan sudah breakthrough. Dia breakthrough beberapa tahun yang lepas. Sebab sebelum tu kita tak terfikir pun yang telefon kita boleh ada smartphone. Okay, jadi kadang-kadang at one point sampai satu peringkat kita kena fikirkan. Okay, kita sudah ada inovasi ni, tapi apa yang kita buat sekarang hanyalah incremental improvement. Mungkin kita perlu fikirkan sesuatu yang baru, yang betul-betul yang breakthrough lah. Okay. Jadi paling akhir sekali kita kena macam dalam sesi saya banyak bercakap pasal pelbagai benda, design thinking, people, planet and profit, computational thinking. Dia ada banyak, macam dia agak messy, tapi apa yang penting sekali kita kena learn to make connection. Kita kena tahu macam mana kita nak kaitkan semua benda yang kita terfikir, semua benda yang kita ada akses, semua benda yang kita pernah belajar. Jadi yang teknik ni memang personalnya saya selalu gunalah. Saya ada banyak, saya mau buat tu, saya terfikir ni, saya terbaca pasal benda tu, and then saya terjumpa dengan orang ni, dia bagi tahu saya pasal benda ni. Jadi ada banyak benda yang berlega-lega dalam fikiran saya. Jadi apa yang selalu saya buat, saya akan duduk, saya cuba fikirkan macam mana mau menghasilkan sesuatu dengan mengkaitkan benda-benda yang saya terfikir ni ataupun benda-benda yang saya ada. Jadi at the end of the day, it's important for us to make connection. Okay, dengan itu berakhirlah pembentangan saya. Sekarang ni 10.46, jadi okay, jadi saya harapkan pembentangan saya
membantu cikgu-cikgu. Para penonton, saya mohon maaf sekiranya ada dia tak berapa bagus sangat. Dan sekiranya cikgu-cikgu ada soalan, cikgu boleh tanya di chat box, tapi saya rasa boleh tak terpulang dengan MC sebab sesi saya habis jam 11. Jadi sekarang ni ada macam 13 minit lagi. Okey, saya bagi balik dengan kita punya pengacara majlis. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Dr. Muhammad Sirhajuan Hidayat atas perkongsian ilmu yang cukup jelas dan amat bermanfaat kepada kita semua sebentar tadi.